Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Seperti kebiasaannya, kita bersiaran di TV1, saluran berita RTM dan penseriman secara dalam talian. Ya, bersama saya Ismail Adnan pada pagi ini dan saya Syafiqah Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ismail? Sehat, alhamdulillah. Jadi nak sesuatu tak? Nak tahu tak? Nak tahu? Ada jawapan? Nantilah saya. Nanti saya kongsikan dengan anda. Sebab apa Ismail? Hari ini kita ceria. Hari ini kita ada sesuatu yang istimewa. Hari ini bakal berlangsungnya majlis peluncuran logo SPM 40 tahun. Wow. Sedar tak sedar 4 dekad dah kita Ismail. Alhamdulillah. Tapi kita belum berusia 4 dekad. Belum. Kita masa tu masih berlega-lega di awang-awangan. Okey, cuma apa yang penting adalah kerana kita ingin meraihkan daripada 1984 sehingga 2024, 4 dekad usia Selamat Pagi Malaysia sebagai rancangan pagi yang sentiasa menemani anda penonton-penonton setia RTM, dan pastinya ini akan menjadi pembuka pagi anda, pembuka wahana anda untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan juga informasi yang boleh memberikan impak yang positif. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia yang setia bersama dengan kami semenjak 1984 sehingga kini. Dan hari ini selain daripada itu tumpuan kita juga ingin berikan banyak lagi fokus-fokus utama, terutamanya kalau kita boleh lihat di sini semalam ini telah pun dilancarkan juga semalam di mana projek ECRL tahap kemajuan lebih 56% setakat November. Semalam yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan majlis perasmian pemasangan landasan pertama ECRL di tapak stesen ECRL Stesen 10 Gebeng, Kuantan. Okey, dan ini merupakan majlis pemasangan landasan pertama ECRL dari Kuantan Port City menghala ke Dungun Terengganu sejauh 94 km yang juga turut disaksikan Raja Permaisuri Agong. Dan dalam pada itu juga Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke memaklumkan tahap kemajuan keseluruhan projek laluan Rel Pantai Timur ECRL telah mencapai progresnya sehingga 56% setakat bulan lalu. Ya, dan ECRL ini akan dijadualkan beroperasi sepenuhnya pada Januari 2027. Jadi kepada penduduk di Pantai Timur akan menikmati lembaran baru sistem pengangkutan negara ini, dan ini juga termasuk membolehkan warga Kuantan tiba di Kuala Lumpur dalam masa 1,5 jam berbanding 3 jam di jalan raya. Jadi senanglah dan mudahlah nak balik kampung. Kalau tak selama ini memang kesesakan lalu lintas itu sentiasa akan berlaku, tapi disebabkan dengan ECRL ini masa itu dapat dipendekkan kepada 1 jam 30 Okey, dan juga boleh merancangkan pelancongan di sekitar Kuantan. Okey. Seterusnya ini berkenaan laporan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. 7,097 laman sesawang berunsur lucah telah pun disekat berdasarkan pemantauan dan aduan diterima dari 2018 hingga 30 November lalu. Dan ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Pihaknya memandang serius isu-isu iklan termasuk yang melibatkan unsur-unsur LGBTQ, dan ia bukan sahaja bercanggah dengan Akta Komunikasi dan Multimedia tapi merosakkan akhlak masyarakat. Dari 1 Januari hingga 30 November tahun ini sahaja 599 kandungan berunsur lucah telah pun diturunkan. Ya, masih lagi berkaitan dengan Menteri kita Yang Berhormat Fahmi Fadzil, di mana semalam telah pun mengatakan bahawa di mana jabatan dan agensi di bawah KKD sentiasa proaktif dalam memastikan segala inisiatif dan dasar kerajaan termasuk subsidi kerajaan dihebahkan secara meluas menerusi penghasilan infografik sebagai salah satu penyaluran maklumat kepada rakyat. Dan sebagai badan penyiaran rasmi kerajaan, RTM sentiasa memastikan inisiatif dan usaha yang dilaksanakan kerajaan sentiasa menjadi keutamaan dalam penyiarannya. Okey, dan sepanjang 1 Januari hingga November 2023, pasukan penerbitan stesen TV radio dan media sosial RTM mengulang siar hampir 14,000 kali kapsul promo trailer hantaran media sosial dan juga PSA berkaitan subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Okey. Dan sedikit berkenaan ini satu insiden yang berlaku. Seorang lelaki warga Indonesia maut selepas tertimbus tanah runtuh di tapak projek pembinaan lingkaran tengah utama CSR di Kampung Berembang, Kuala Lipis semalam. Dan ini dinyatakan oleh wakil dari JBPM. Mangsa yang berusia 28 tahun itu merupakan buruh di tapak berkenaan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, dan anggota-anggota penyelamat termasuk daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Lipis dikerahkan ke lokasi untuk bantuan menyelamat. Ya, jadi ini sedikit perkembangan mengenai kejadian tanah runtuh di Kuala Lipis, dan ini pula berkaitan dengan tidak benar polis periksa dashcam boleh ditahan. Jadi Polis Diraja Malaysia mempunyai kuasa yang membenarkan pihak itu untuk memeriksa video rakaman kamera papan
pemuka atau dashcam milik kenderaan peribadi mana-mana pengguna. Ini yang telah pun dinyatakan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasara, di mana tindakan berkenaan selaras dengan Seksyen 21 Akta Polis 1967. Sehubungan itu, individu yang gagal memberikan kerjasama boleh ditahan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ia termasuk menggunakan rakaman video yang dirakam peranti-peranti yang dipasang pada kenderaan seperti dashcam. Okey, itu berkenaan tentang pemasangan dashcam di kenderaan anda dan isu penduduk tipu pindah PPS. Ini di Kota Baru yang dilaporkan apabila Polis Kelantan belum menerima laporan berhubung isu penipuan penduduk terjejas banjir, didakwa ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di negeri itu semata-mata untuk mendapatkan bantuan. Masih lagi belum disahkan kerana Ketua Polis Kelantan pihaknya akan memulakan siasatan mengenai dakwaan terbabit jika perlu, selain jika mempunyai asas dakwaan yang kukuh. Ya, jadi pastikan berita yang anda sebarkan itu sahih dan kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan dengan isu ini. Sedikit mengenai infografi program My Lesson PSV e-hailing 2024. Kota 3,500 peserta akan diberikan. Jadi syarat untuk mendapatkan My Lesson ini mestilah warga negara Malaysia berumur 21 tahun dan ke atas, terbuka kepada golongan B40 dan tanggungan, lulus pemeriksaan kesihatan, bebas senarai hitam Mahkamah JPJ dan PDM serta telah memiliki lesen memandu kompeten CDL kelas D atau DA. Okey, ini adalah untuk memastikan agar sektor e-hailing ataupun kenderaan perkhidmatan awam ini akan dapat dipacu dan juga dipertingkatkan melalui suatu proses pemberian lesen yang lebih efektif dan juga lebih konklusif kepada penggiat-penggiat industri. Itu antara perkongsian kita boleh bawakan di portal-portal utama tempatan, khususnya portal berita RTM. Kita nak berehat seketika. Ya, kita nak terus sahaja bersama dengan rakan kita di Terengganu FM untuk seleksi pagi hari ini. Silakan DJ di Terengganu FM. Silakan. Ya betul. Buka TV sekarang, insyaAllah muka kami. Sidi dah senyum, bukan main lagi. Bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Okey. Apapun, selamat pagi untuk semua yang dengarkan kami Terengganu FM dari Terengganu Darul Iman. Saya Ain. Dan saya Sidi, mantap jiwa. Kita bawakan kepada anda dari Terengganu FM, Mesra Ceria. Okey, terima kasih kepada Ismail dan juga Syafiqah di studio Selamat Pagi Malaysia. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia bersama-sama dengan kami. Kita ada sesuatu, sebab apa? Dari Terengganu ataupun di timur ini, di pantai timur ini, masih lagi bersedang kita mengalami dengan monsun timur laut. Betul. Dan pastinya menerusi ramalan cuaca signifikan, berdasarkan analisis modal cuaca, penumpuan angin dijangka berlaku di timur Semenanjung dan juga barat Sarawak sehingga 14 Disember ini. Dan keadaan ini menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan di kawasan perairan pantai negeri Terengganu, Pahang, Johor dan terutamanya pada sebelah pagi. Dan sehubungan dengan itu, kerajaan negeri menghantar 180 sukarelawan siap siaga bantu mangsa banjir. Jadi insyaAllah, dan sementara itu di negeri-negeri lain juga, ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang masih berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga ke malam. Okey, dan ingatan untuk anda juga yang mungkin ingin berkunjung ke negeri Terengganu sempena dengan cuti sekolah nanti, berwaspada selalu kerana di pesisir pantai di negeri Terengganu sudah dinaikkan bendera merah, menandakan kawasan itu tidak boleh untuk anda mandi. Nak bersia-sia, nak ambil gambar, nak selfie boleh, tapi mandi tidak dibenarkan sama sekali. Dan pastinya jugalah, kalau sekarang ini dalam tempoh ini pasti kita belajar jaga-jaga juga. Betul. Khususnya kita dah nak masuk ke fasa cuti persekolahan ni. Jadi kita pastikan juga kita rancang perjalanan dan juga percutian untuk lokasi itu supaya tidaklah kita memilih di kawasan-kawasan perairan ataupun di pesisir pantai. Kalau boleh tu aktiviti mandi-manda di sungai pun kita boleh elakkan. Berhenti dululah. Sebabnya kalau anda lihat
di TikTok, Instagram, Facebook, mungkin anda tertarik dengan lokasi-lokasi menarik di Negeri Terengganu ini. Untuk waktu ini, sementara waktu tidak digalakkan lagi untuk anda berada di situ disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan juga berikutan dengan kita masih lagi berada di fasa monsun. Dielakkan sama sekali untuk berada di kawasan-kawasan pantai, jeram, air terjun, sungai dan kawasan-kawasan yang ada tumpuan air lah. Dan satu lagi yang istimewanya, Terengganu sangat prihatin juga yang terus melahirkan dan menzahirkan rasa ingin membantu kepada mereka yang mungkin ditimpa dengan musibah banjir ini. Kita ada juga sukarelawan yang diwujudkan untuk membantu bagi meringankan beban mereka yang menanggung satu keadaan yang cukup perit. Sebab kita yang tak menanggung ni mungkin kita tak rasa kan. Tapi mereka yang menanggung, kita tahu betapa perit dan pedihnya situasi. Dia yang ada mereka beberapa situasi. Sewaktu dan juga selepas. Sewaktu tu dia punya perasaan mungkin agak luar biasa yang tak pernah, dan selepas itu keletihan dia tu. Sebab itu kerajaan negeri menghantar 180 sukarelawan siap siaga bantu mangsa banjir. Baik. Jadi yang kita bawakan pada waktu ini itu dari negeri Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik. Orangnya pasti baik-baik. Baik, kita serahkan kembali kepada Syafiqah untuk meneruskan agenda di Selamat Pagi Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ya, terima kasih sahabat saya di Terengganu FM, DJ CD dan juga DJ Ain. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang suatu pertandingan debat yang berprestij antara Institut Pengajian Tinggi Malaysia, dan ini sebenarnya sudah pun dipertandingkan sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi pertandingan debat ini sudah pun melahirkan ramai insan-insan hebat di luar sana. Jadi ia mampu untuk mengasah minda kreativiti dan juga bagaimana untuk mengasah aspek-aspek public speaking bagi seseorang pendebat itu. Debat Diraja 2023 antara IPT Malaysia yang dianjurkan di UiTM Shah Alam pada minggu hadapan. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang finalenya ataupun acara akhir bagi debat Diraja ini, bersama dengan saya Puan Mizan Muhammad dan juga Tuan Azmi Mat. Apa khabar? Assalamualaikum. Puan Mizan selaku Ketua Hakim Debat Diraja 2023 dan juga Tuan Azmi Mat selaku Koordinator Debat UiTM. Ini edisi yang boleh katakan gah dan meriah juga ya. Macam mana penganjuran untuk debat Diraja 2023 ini, Puan Mizan? Baik, terima kasih Is menjemput kami ke studio untuk berkongsi maklumat tentang debat Diraja tahun 2023 yang merupakan edisi ke-23 sejak dimula dipertandingkan pada tahun 1965. Dan Alhamdulillah tahun ini dengan sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, terutamanya dari Kementerian Pengajian Tinggi, Pendidikan Tinggi dan sudah pastinya tuan rumah UiTM Shah Alam, kita berjaya untuk mengembalikan 5 kategori dipertandingkan untuk tahun ini. Kali terakhir 5 kategori dipertandingkan ini adalah pada tahun 2007. Jadi kita sangat-sangat berterima kasihlah kepada pihak UiTM kerana kesanggupan mereka untuk menjadi host untuk pertandingan yang sebegini besarlah skala dia. Nak dibandingkan beberapa tahun yang terkebelakang, kita hanya ada 2 kategori bahasa. Tetapi pada tahun ini kita ada 3 kategori bahasa. Kita perkenalkan semula kategori bahasa Melayu, ada kategori utama dan muda. Bahasa Inggeris juga ada utama dan muda, dan yang kelima kategori bahasa Arab. Macam mana utama dan muda itu dibahagikan untuk penyertaannya itu? Baik. Untuk kategori utama, pesertanya perlulah pendebat dari tahun kedua, dari mana-mana tahun pengajian. Tetapi untuk kategori muda hanya khusus kepada pelajar yang berada di tahun kedua ke bawah. Boleh kata pendebat junior? Junior, betul. Pendebat muda. Dikembalikan semula kategori bahasa Arab. Ya? Betul. Ini antara imbasan yang berlaku pada tahun-tahun lepas. Tahun lepas untuk penganjuran bagi kategori bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ya? Betul. Kali ini difahamkan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, juga dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi.
dan juga ahli-ahli lembaga pengarah UiTM sendiri. Jadi ini satu penganjuran dalam skala yang besar yang akan dianjurkan oleh UiTM Shah Alam. Persediaan untuk tarikh 18 Disember ini bagaimana, Tuan? Okey, untuk persediaan saya pertama kali terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia untuk slot khas untuk debat diraja. Untuk persediaan setakat ini boleh katakan 85% sudah hampir-hampir komplit. Di mana kita telah bersiap sedia dari segi protokol dan sebagainya, dan insya-Allah pada 18 hari bulan nanti di pertandingan akhir debat bahasa Melayu kategori utama dan juga majlis penutup itu kita angkat lebih kurang 3,000 penonton yang akan memenuhi Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Ya, okey. Kita banyak kisah kita dalam debat diraja ini, Puan Mizan. Saya teringat sewaktu di Universiti Malaya, Tuanku Raja Nazrin berangkat untuk menyempurnakan atur cara finale. Jadi kali ini buat julung-julung kalinya juga Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor akan turut berangkat. Jadi debat diraja ini apa yang dibezakan dengan debat-debat yang lain dan juga istimewanya debat diraja ini? Baik, debat diraja ni kalau dalam sejarah debat antara Institut Pengajian Tinggi di Malaysia, dia adalah antara yang tertua lah, yang pakai format ala Parlimen Malaysia. Dan sudah pastinya keunikan dan cabaran pertandingan debat diraja ini ialah pada usul-usul yang kita berikan kepada pendebat. Kerana untuk debat diraja, usulnya tidak mengkhusus kepada satu-satu isu. Contoh kalau debat alam sekitar, isunya alam sekitar yang kita nak angkat. Tetapi kalau debat diraja ini dia merentasi pelbagai isu, dari isu politik, antarabangsa, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Jadi pendebat yang nak berdebat di pertandingan debat diraja ni, mereka persiapannya perlu lebih. Perlu lebih dan sudah pastinya kerana tajuk-tajuk hanya diberikan kepada mereka 30 minit sebelum pertandingan sahaja. Bila cakap tu saya mengimbau kenangan lama. Kan? Dia punya pressure, dia punya... Tak boleh dibayangkan. Memang kita memerlukan persiapan yang sangat rapi, pembacaan yang sangat teliti. Difahamkan 8 pasukan akhir akan ke peringkat suku akhir, semifinal. Untuk setiap kategori. Setiap kategori. Jadi pusingan awal sudah diadakan? Pusingan awal sudah diadakan pada 18 dan 19 November yang lalu. Kita adakan secara dalam talian. Jadi untuk 8 pasukan terbaik untuk setiap kategori akan datang ke UiTM pada 15 hari bulan ini, hari Jumaat, untuk meneruskan perjuangan mereka di peringkat suku akhir, separuh akhir dan juga akhirlah. Dianggarkan lebih kurang 140 peserta yang akan hadir pada 15 hingga 18 hari bulan nanti. Wow, ramai ya. Tapi kalau kesemuanya bertanding dalam pusingan awal itu lebih ramai sebenarnya. Lebih ramai, dianggarkan lebih kurang 400 orang. Jadi peserta akan hadir pada Sabtu dan Ahad nanti. Jumaat sudah mula berkampung. Knockout round. Ya, untuk pendaftaran. Hari Sabtu 16 hari bulan akan berlangsung suku akhir dan separuh akhir. Untuk semua kategori. Pasukan yang layak ke peringkat akhir akan bertanding pada 17 hari bulan, itu Ahad lah. Pagi itu kita mulakan dengan kategori muda dahulu. Untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu muda dan bahasa Arab utama. Pada sebelah petang ada pertandingan akhir kategori utama bahasa Inggeris. Pada kemuncak 18 adalah kategori akhir untuk bahasa Melayu utama. Difahamkan disebabkan piala pusingan itu sudah 3 kali berturut-turut dimenangi oleh UiAM. Betul. Tahun ini akan ditukar. Tahun ini akan ditukar ke piala baru yang direka bentuk khas oleh Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Untuk 3 piala pusingan. Very resourceful. Alhamdulillah lah setakat ni. Jadi itu akan diperkenalkan piala baru dan akan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor. Alhamdulillah kita nak menyaksikan siapakah yang bakal merebut piala baru debat diraja 2023. Adakah UiA sekali lagi akan merebut kembali? Macam mana? Kita tengok macam mana. Kita lihat bagaimana nanti. Tetapi mengembalikan semua kategori, 3 kategori. Kalau sebelum ini mungkin bahasa Melayu dan bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja. Pelibatan bahasa Arab
bagaimana untuk kita melihat dari segi penjurian, educator mengumpulkan ke semua juri-juri, adakah didatangkan dari Madum saja ataupun ada juri-juri jemputan juga didatangkan? Baik, untuk tahun ini kita sangat-sangat berterima kasih dengan komitmen pelbagai agensi, wakil-wakil daripada pelbagai agensi, sebab saya kira tahun ini kita berjaya mengumpulkan bukan sekadar alumni. Sebab kalau tahun-tahun kebelakang ni biasanya debat diraja ini adalah perkampungan alumni debat. Khususnya orang-orang Madum lah kan. Tetapi untuk tahun ini kita menjemput juga wakil-wakil daripada agensi yang telah sekian lama bekerjasama dengan pihak Madum dalam menganjurkan pertandingan debat di Malaysia. Contohnya kita ada pegawai-pegawai ataupun hakim-hakim daripada Jabatan Alam Sekitar, daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Ada juga daripada NGO Malaysia, Islamic Relief Malaysia. Dan untuk kategori bahasa Arab, kita ada juga sebab kita buat secara dalam talian hari itu. Jadi kita berjaya juga menarik hakim-hakim dari luar negara yang berada di Singapura dan juga di Indonesia untuk turut sama menjadi hakim. Alhamdulillah. Jadi kita tahun ni kita punya pool of adjudicators tu sangat variasi dan datang dari pelbagai latar belakang dan kepakaran. InsyaAllah kita akan menyaksikan kemeriahan finalenya nanti ya. Sehari sebelum itu difahamkan juga ada malam anugerah pada 15 hari bulan akan diadakan majlis makan Majlis Kecemerlangan Anugerah Madum yang akan mengiktiraf dan memberi penghargaanlah kepada pasukan yang telah banyak mengharumkan nama universiti juga nama negara di peringkat antarabangsa, terutamanya untuk kategori bahasa Inggeris lah. Pengalaman Puan Mizan ya, kalau kita lihat pendebat-pendebat ini banyak dilahirkan. Debat diraja banyak melahirkan pendebat yang pergi ke peringkat antarabangsa. Khususnya dalam kategori bahasa Inggeris ya. Kita mempunyai beberapa nama-nama prolific yang pernah juga terlibat dalam debat bahasa Inggeris ke peringkat antarabangsa. Jadi ini juga boleh memungkinkan untuk mencari wakil-wakil yang berpotensi untuk ke peringkat antarabangsa khusus dalam kategori bahasa Inggeris pun. Betul. Dan bukan saja untuk bahasa Inggeris, sebab tu kita perkenalkan semula juga bahasa Arab. Sebab sebenarnya kalau di peringkat antarabangsa, untuk kategori bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dia sebenarnya agak rancak. Ada banyak pertandingan yang dilangsungkan di pelbagai negara. Dan tahun ni, hujung tahun ni insya-Allah kita akan ke Vietnam untuk pertandingan debat antarabangsa World Universities Debating Championship. Di Vietnam, akan berkampung di Vietnam hujung tahun ni. Jadi debat diraja ni dia boleh menjadi pentas awal untuk mereka berlatihlah, membuat persiapan pemanas badan sebelum mereka beraksi di peringkat antarabangsa di Vietnam nanti insya-Allah. Insya-Allah. Negara kita selalu mencipta kejayaan UIA, UITM, UM selalu mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Mungkinkah nama-nama ataupun kumpulan-kumpulan dan universiti-universiti yang baru mencipta kejayaan di debat diraja nanti? Mana tahu? Kalau tengokkan pada sangat tidak mustahil sebenarnya melihat kepada pasukan yang berjaya ke pusingan menang mara, terdapat beberapa universiti muda yang telah mula mencipta nama dalam arena perdebatan di negara kita khususnya. Antaranya boleh saya katakan UMK. Dan kita ada tahun ni dari Unimas. Untuk kategori bahasa Inggeris, tua dan muda sebenarnya. Utama dan muda. Mereka daripada Unimas. Amat jarang kita melihat. Sangat jarang, tapi mereka memberikan persembahan yang sangat baik di peringkat saringan. Untuk usul itu nanti akan ditentukan oleh pihak Madum sendiri? Betul. Oleh pihak Jawatankuasa Kehakiman Utama dan Teknikal, kita akan tentukan usul-usulnya. Dan sudah pasti usul-usul untuk pusingan menang mara ni dia lebih mencabarlah. Isu-isu yang lebih terkini dan lebih kompleks dari segi perbincangannya, sebab kita nak benar-benar menguji pasukan mana yang sebenarnya yang akan
beraksi di pentas akhir. Okey, dah ala-ala kita bercakap tentang pentas akhir, kita terus fokus pada pentas akhir, atur caranya bagaimana dan apakah yang disusun atur oleh pihak penganjur UiTM Shah Alam bagi pentas akhir dengan menerima keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Serang. Okey, untuk pertandingan akhir seperti saya maklum, Encik Ismail akan menjadi tuan yang di-Pertua Dewan pada hari tersebut. Tak simpan rahsia. Terima kasih atas penerimaan jemputan itu. InsyaAllah Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor telah bersetuju untuk mencemah Duli untuk berangkat ke UiTM pada hari tersebut dan akan dihadiri juga oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dianggarkan macam cakap tadi 3,000 penonton akan memenuhi Dewan Agung Tuanku Chancellor kerana ini adalah pertandingan pertama debat yang menggunakan Dewan Agung Tuanku Chancellor sebagai venue utama untuk pertandingan debat di UiTM. Dan juga akan dilengkapi dengan persembahan yang menarik yang akan disajikan oleh pelajar UiTM daripada Kolej Pengajian Seni Kreatif juga. Tarian dan juga persembahan choir, chamber choir. Okey. UiTM. Bila sudah namanya debat diraja ini, pastinya ia agak istimewa berbanding debat lain kerana ia diperkenankan oleh tuanku ataupun diperkenankan oleh pihak istana sendiri. Jadi prestisnya itu sudah pasti lebih besar. Maka sudah pasti itu dilaksanakan pada penghujung tahun sebagai penghujung kalender bagi atau cara mana-mana tournament debate universiti. Jadi pengharapan penganjur bagi debat diraja 2023 yang akan berlangsung insya-Allah dengan meriah dan jayanya nanti. Harapan kami dengan penganjuran debat diraja ini, kita pertamanya dapat mengangkat debat itu sebagai satu aktiviti yang bukan sahaja dilihat sebagai pertandingan antara institusi. Tetapi kita mahu ianya menjadi tradisi, menjadi culture, menjadi amalan di peringkat akar umbi juga. Sebab saya kira debat ini adalah satu platform, satu tempat yang mana kita boleh membina kefahaman masyarakat tentang sesuatu isu dan boleh juga menjadi platform untuk kita mencari solusi terhadap isu-isu yang berbangkit yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kita harap dengan pembudayaan ini, pembudayaan aktiviti keilmuan ini dapat diterapkan bukan sahaja di kalangan pendebat tetapi juga di kalangan penonton. Dan kita nak lihat satu masyarakat sivik yang intelek, yang matang dalam membicarakan sebarang isu ataupun sebarang permasalahan yang kita ada. Sebab saya kira banyak sahaja aktiviti ini sebenarnya banyak berlaku. Kalau terutama sewaktu musim pilihan raya lah contohnya, betul. Di kedai-kedai kopi dan sebagainya tu akan ada sahaja perdebatan di kalangan perdebatan kecil tu, tetapi kita nak melihat supaya ianya berlaku dalam keadaan yang lebih harmoni, lebih formal dan lebih menghormati perbezaan pendapat itu. InsyaAllah akan dibuka kepada umum yang datang untuk menghadiri nanti. Ia akan dibuka kepada umum, sesiapa sahaja yang berada di sekitar Shah Alam mungkin boleh hadir ke Dewan Agung Tuanku Chancellor pada 18 hari bulan untuk menyaksikan pertandingan akhir dan juga 17 hari bulan juga dibuka kepada umum untuk kategori bahasa Inggeris utama di Dewan Agung Tuanku Chancellor juga juga di DATC. Baik. Dan kita ada live streaming juga di YouTube nanti. Di YouTube UiTM Official. UiTM Official. UiTM Perseriman langsung. Debat diraja 2023 yang mempertaruhkan kredibiliti dan juga kehebatan IPT yang bertanding. Terima kasih Puan Mizan, terima kasih Tuan Azmi kerana bersama dengan kami. Jangan lupa tarikhnya pada 17 dan juga 18 untuk atur cara akhir bagi kategori bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Baik, seketika kita nak ke Biar Betul dan selepas ini kita akan bercakap berkenaan inspirasi rekaan busana 2024. Jadi jom kita saksikan apa yang dikongsikan dalam Biar Betul. Ramai lagi rupanya yang tak tahu isu 1.2 juta warga China. Saya cakap terang, dulu saya perlukan sokongan hampir 100,000 untuk kita bawa isu ini ke Parlimen. Dan Parlimen masih lagi bersidang berterusan. Saya nak mohon jasa baik anda yang baru tonton, yang baru tengok, yang baru tahu.
tolong follow saya untuk kita kumpulkan sokongan agar boleh saya nak bertanya kepada YB Menteri melalui parlimen atau melalui surat. Sekali lagi. Tular di TikTok, pengerusi sebuah pertubuhan mendakwa kononnya 1.2 juta warga Cina yang masuk ke Malaysia hilang. Lelaki berkenaan mendakwa tiada rekod membuktikan kumpulan pelancong terbabit telah keluar dari negara ini. Pengantar video mendakwa kekhawatiran itu telah disuarakan namun tidak dipedulikan pihak berwajib. Justru, dia yang mendakwa dirinya aktivis ini mahu lebih ramai pengguna media sosial turut sama mendesak dengan mengikuti akaun media sosialnya. Dakwanya, lebih banyak jumlah sokongan, lebih mudah isu itu dibawa ke parlimen. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pasukan khas memantau pergerakan keluar pelancong Cina dan India di tubuh Jabatan Imigresen. Pemantauan dilapor secara berkala sebagai mekanisme kawalan dan penguatkuasaan. Justru tidak timbul isu kononnya perkara terbabit tidak diambil berat pihak bertanggungjawab. Henti sebar maklumat tidak benar. Elak wujudkan persepsi negatif. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita melangkah ke tahun 2024. Jadi apakah di antara trend fashion untuk 2024? Apa yang in, apa yang out? Jadi kita nak bertanya terus kepada fashion stylist kita hari ini, juga merupakan pengasas GKL. Saya bersama dengan Tuan Muhammad Najib Idris ataupun Gib Idris. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Syafiqah. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafiqah sihat? Sihat, alhamdulillah. Lebih kurang sama ya pakaian kita hari ini. Itulah. Nampak kasut pun sama putih, baju sama pinky-pinky. Kita konsep hari. Sebelum kita nak tahu what's in, what's out ni untuk tahun 2024, sedikit latar belakang mengenai Gib Idris dan juga apa di antara koleksi-koleksi yang pernah dihasilkan. Okey, saya memulakan koleksi saya pada tahun 2019. Saya khususkan koleksi saya untuk wanita petit, untuk wanita yang bertubuh sederhana dan kecil. Sebab kadang-kadang bila kita tengok setiap fashion show tu, kebanyakan model terdiri daripada model-model antarabangsa. Betul. Okey, jadi bila penonton kita ni sebenarnya penonton bukan penonton yang antarabangsa. Penonton kita terdiri daripada penonton lokal, Malaysian yang sangat sukakan fashion, yang ingin memakai pakaian yang mereka lihat tapi tak boleh sebab sizing. Sebab dia ada masalah saiz kat situ. Jadi saya mengambil satu inisiatif bahawa apa yang kita lihat kita boleh pakai. What you see is what you get bagi saya. Jadi saya ambil inisiatif untuk membuat koleksi wanita bertubuh kecil, wanita Asia, supaya apa yang mereka lihat
mereka beli dan mereka boleh pakai tanpa perlu alter apa-apa. Ya, betul. Itu antara yang selalu kita dengar di luar sana. Senanglah awak tubuh kecil, badan kecil, senang nak cari baju. Sebenarnya lagi susah ya. Sebab nak kena alter baju tu, seluarnya panjang, tangannya panjang, bahu jatuh. Rata-rata kita pula tinggi 157, 158. Benar. Jadi kebanyakan rekaan di luar sana tu tak friendly untuk wanita-wanita petite. Tapi kalau kita lihat koleksi daripada Gibb Idris ini memang friendly untuk wanita-wanita yang betul, dia friendly. Okay. Untuk 2024 ini yang kita nak tahu ni. Sebab kita pun tak nak jadi mangsa fashion. Jadi 2024 apa in apa out? Okey, pada tahun 2024 ni kebanyakan bagi saya kami akan cuba menerapkan fashion 3D. Jadi 3D tu dia lebih complicated sikitlah. Macam kita akan lihat dalam setiap pakaian tu akan ada satu pergerakan movement yang akan menggunakan 3D yang robotik. Bunga yang akan bergerak. Okey. Jadi saya tak boleh nak reveal lagi sebab itu belum. Alah, kan? Surprise lah ni. Surprise lah tu. Okay. Tu sebab yalah bila kita akan cuba untuk buat penambahbaikan dalam setiap apa yang kita rekakan. Okey, jadi itu antara koleksi yang bakal dikeluarkan oleh Gibb Idris untuk 2024. Tapi untuk tahun depan, apa di antara jangkaan trend yang akan meningkat? Okey, bagi tahun depan jangkaan trend sebab kita sebenarnya dalam revolusi fashion Malaysia ni kita akan berubah setiap 5 tahun tau. Dalam setiap 5 tahun kadang-kadang kita akan pandang ke belakang balik. Seperti koleksi raya contohnya dia akan ke belakang 5 tahun. Kita akan tengok 5 tahun lepas, kita akan ambil balik cedok balik 5 tahun lepas. Betul. Dan akan menggunakan balik ke fashion tu. Tapi bagi untuk fashion ready to wear, fashion formal macam ni, kita lebih kepada terarah kepada ideologi daripada mereka fashion luar. Okey. Kan? Jadi daripada situ pun kita pun bukanlah nak meniru sepenuhnya, tapi kita akan selitkan sedikit elemen-elemen tradisional atau contemporary dalam setiap rekaan kita. Jadi yang anda tengah saksikan di Kaca TV ini merupakan antara koleksi daripada Gibb Idris. Jadi kalau kita boleh lihat memang sesuai untuk wanita-wanita yang bertubuh kecil. Jadi tak perlu alter dah yang ini. Okey, kita difahamkan juga untuk tahun hadapan ada perancangan bersama dengan RTM khususnya untuk program Bintang RTM. Bagaimana tu kolaborasinya? Okey, betul. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi berkolaborasi bersama kami. Sebenarnya apa yang ingin saya terapkan dalam Bintang RTM ialah Bintang RTM ni sebenarnya ia adalah satu platform yang sangat besar tau. Dia bermula daripada, kalau tak salah saya, pada tahun 1946 daripada Bintang Radio. Okey, kemudian dia pergi kepada tahun 1964 bermula siaran di TV. Hasil daripada sambutan yang sangat menggalakkan, dan tak salah saya juga Bintang RTM ini pernah tersenarai dalam Guinness Book of Record Malaysia sebagai pertandingan nyanyian yang paling lama bertahan dekat dalam industri. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pihak RTM kerana mengambil inisiatif untuk memperindahkan, mempercantikkan dan memberi peluang kepada setiap penyanyi untuk menentukan identiti mereka. Untuk menggayakan identiti mereka. Okey. Jadi untuk semi-final dan juga final kita difahamkan finalisnya akan ditata rias pakaiannya oleh Gibb Idris. Jadi konsep yang akan dibawakan nanti tu bagaimana? Okey, insya-Allah konsep yang akan saya bawakan nanti adalah konsep mungkin color block ataupun konsep 3D. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi nak tahu bagaimana kena saksikan Bintang RTM 2024 semi-final dan juga finalnya. Benar. Sebab setiap artis, setiap penyanyi, mereka mempunyai mood yang tersendiri. Betul. Jadi setiap pakaian mencerminkan identiti mereka, mencerminkan kepribadian mereka, mencerminkan segala mood mereka. Jadi setiap pakaian juga memainkan peranan yang sangat penting bagi mereka untuk sesuatu persembahan itu. Jadi
inisiatif yang diambil oleh RTM ni sangat bertepatan untuk kami Perikal Fashion untuk menaikkan martabat fashion Perikal Fashion tanah air itu sendiri. Dan mungkin juga RTM juga boleh menjadikan platform untuk Perikal Fashion tanah air untuk menaikkan nama mereka di persada fashion tanah air. Kalau bintang RTM antara program hiburan nyanyian yang terlama. Kami juga SPM yang terlama, program Bola Bicara 40 tahun. Betul. Jadi bolehlah menggayakan kami selepas InsyaAllah, ini. InsyaAllah. Nak juga pakai baju macam ni kalau blocking. Boleh. Color baju yang saya pakai ini adalah salah satu baju yang akan digunakan, bukanlah akan digunakan, konsep untuk peserta bintang RTM. Color blocking ya? Color blocking seperti ini. Okey. Selain daripada Gift Indis, siapa lagi yang terlibat sama untuk menjayakan koleksi dan juga segala aspirasi daripada Gift Indis? Okey, saya ada beberapa designer tempatan tanah air dan juga selain daripada Perikal Fashion ada juga butik-butik house yang akan bersama saya berkolaborasi untuk menentukan image identiti setiap peserta. Okay. Jadi secara tak langsung dengan identiti, dengan styling yang kami lakukan ini, mereka mungkin dapat menerapkan fashion yang mereka pakai itu untuk persembahan mereka seterusnya di masa-masa akan datang. Sedikit sebanyak membantu mereka. Ya. Walaupun macam saya katakan tadi, sedar tak sedar kita nak melangkah masuk ke 2024. Maksudnya tak lama lagi nak raya lah ni. Betul, Syafiqah. Jadi sekarang ni memang dah sibuk lah kalau para wanita tu tempahan dah pun dibuka sekarang. Saya. Kalau untuk Gift Indis sendiri, untuk koleksi raya 2024, bayangan ni bagaimana? Kita nak tahu juga ni mana tahu boleh tempah. Bayangan saya, bukan bayangan saya lah. Untuk fashion saya, lebih kurang sebab saya banyak buat kolaborasi. Seperti macam yang kita lihat baju kurung daripada kain linen ni, itu adalah kolaborasi saya dengan Ana Sidang. Oh, okey. Puan Ana Sidang. Jadi baju ini dibuat daripada kain linen dan baju ini juga sesuai digayakan dengan seluar. Oh ya, ataupun betul. palazzo. Jadi kita mengambil satu inisiatif yang setiap baju kita boleh mix and match. Dan untuk lelaki pula, saya lebih kepada baju kurta. Okey. Saya kali ini untuk lelaki tu saya lebih mengikut sunnah lah sebenarnya. Kurta kalau dekat dalam IG saya belum post lagi lah. Ada kurta, ada tongkat, ada sebabnya tongkat tu juga. Jadi saya tongkat tu pun ada cerita lain juga. Ni. Ya, betul. Jadi ini antara Nihin ke? Untuk koleksi tahun hadapan? Ya, betul. Itu adalah untuk koleksi tahun hadapan. Saya buat secara minimalis. Seluar semua senting. Sebab senang untuk ambil wuduk. Tongkat untuk lelaki yang berumur 40 tahun. Faham. Okey, jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang koleksi-koleksi daripada Gift Indis, mungkin ada media sosial yang akan boleh dikongsikan? Mereka boleh melayari Facebook saya, Gift Idris, ataupun Instagram saya, Gift Idris, Gift Idris Rave Show Fashion Talent, ataupun Gift Indis Kuala Lumpur. Tapi buat masa ini saya belum mengupload lagi sebab itu adalah satu orang kata surprise. Surprise untuk tahun 2024. Okey, terima kasih kepada Gift Idris kerana sudi juga menaja untuk program bintang RTM 2024 semi-final dan juga final. Jadi sama-sama kita saksikan bagaimana sebenarnya koleksi yang akan digayakan, juga color blocking tu macam mana, adakah begini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Gift Idris selaku pengasas GKL dan juga fashion stylist kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Syafiqah. Terima kasih RTM Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi dari Selangor. Ini terus saja bersama dengan rakan pelapor Siti Farah Nadia Fazrul untuk ambil syakna kanser payudara. Silakan Siti Farah. Baiklah, untuk cerita pagi Selangor hari ini, saya nak bawakan kepada anda mengenai kesedaran terhadap kaum wanita terutamanya dalam membuat pemeriksaan payudara. Dan saya kini berada di Universiti Islam Antarabangsa Gombak, dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut, kita nak bersama dengan pengurus Pasukan Perkhidmatan Komuniti Persatuan Kebajikan Kanser Payudara, Datin Zainab Abdullah. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey,
jadi Datin, melalui persatuan ini apakah perkhidmatan terus yang disediakan? Okey, hari ini saya dengan pasukan daripada Breast Cancer Welfare Association, saya kata-katanya BCWA, sekali lagi berada di IUM atas jemputan PMK dan menyediakan perkhidmatan petunjuk ajar berkaitan dengan kesihatan payudara, khususnya pengesanan awal kanser payudara, kerana objektif kita supaya mengajar masyarakat membudayakan hidup untuk memeriksa sendiri payudara, dalam arti kata dapat melihat abnormality yang ada di payudara sendiri dengan cara yang betul, teknik yang betul dan waktu yang bersesuaian. Maka di antara perkhidmatan yang kita sediakan hari ini adalah seperti yang Nadia lihat di sebelah kanan ni, tunjuk ajar penerangan berkaitan dengan kesihatan payudara dan cara-cara pemeriksaan sendiri payudara. Dan di samping itu juga kita ada melakukan latihan praktikal demonstrasi menggunakan silikon breast model. Jadi dalam silikon breast model ni ada contoh-contoh ketulan di mana kaum wanita boleh merasa menggunakan tangan, dan apabila mereka periksa diri sendiri maka mereka akan tahu ada tak kelainan-kelainan di payudara masing-masing. Jadi mengenai klinik bergerak pula, Datin bagaimana untuk orang ramai datang untuk membuat pemeriksaan tu sendiri? Okey, kita BCWA ada 2 jenis klinik bergerak. Satu adalah kita panggil inflatable igloo, boleh lihat di belakang saya ya. Dia boleh set up ya sesuai untuk dewan yang yang ada electric supply, set up within 5 minutes or 10 minutes only ya. Dan dia boleh dibawa ke sana sini, bahkan naik kapal terbang pun boleh dalam briefcase saja. Dan satu lagi merupakan 3 ton vehicle yang kita boleh bawa ke bandar ataupun ke luar bandar juga ya. Jadi Datin, bagaimana seseorang itu boleh mengesan melalui macam ni, boleh ke mereka mengesan sendiri melakukan pemeriksaan itu sendiri? Ya, yang itu yang kita ajar teknik pemeriksaan sendi payudara waktu sesuai seperti yang dilihat di sebelah kanan saya ni, ditunjuk ajar atau mereka akan mengisi borang data-data peribadi, dan selepas itu akan masuk ke dalam klinik bergerak dan kita lakukan pemeriksaan klinikal. Klinikal tu maknanya menggunakan palpation, dan di samping kita memeriksa tu sebenarnya kita mengajar bagaimanakah rupa tekanan, pusingan. Maka dengan cara itu wanita akan balik rumah dan mereka akan buat dan dapat tahulah kalau sekiranya ada ketulan yang kecil sebesar kacang hijau pun, sebesar padi, mereka boleh tahu sebab mereka lakukan sebulan sekali. Dan seterusnya wanita juga disarankan membuat pemeriksaan mamogram. Mamogram itu menggunakan alat yang mesin, tetapi itu adalah setahun sekali atau 2 tahun sekali mengikut keadaan payudara masing-masing. Dan kita tidak nak wanita hanya tunggu je mamogram setahun baru pergi periksa, tetapi kita nak sarankan budaya hidup memeriksa payudara sendiri sebulan sekali ya. Kita ajar Nadia start daripada secondary school pun kita dah ajar perkara ni. Mengenai jadual pergerakan pemeriksaan pula bagaimana Datin? Jadual kita memang selalu padat dengan kekangan kaki tangan yang kurang ya. Kadang-kala bulan Oktober adalah bulan breast cancer. Satu hari kita ada 4 event ya yang berlainan tempat, sama ada bandar atau luar bandar atau mall ke mana saja. Jadi kita bahagi-bahagikan petugas dan kalau tak boleh memenuhi kehendak itu, kita mungkin reschedule aktiviti itu. Mungkin boleh Datin kongsikan lokasi-lokasi bagi pemeriksaan nanti? Ya, sebenarnya BCWA kegiatan dia boleh dilihat melalui laman sesawang seperti Facebook ya. Boleh type Breast Cancer Welfare Association Malaysia, dan boleh juga ada Instagram. Dan untuk pengetahuan, kita akan berada pada 14 hari bulan kita ada di Teluk Panglima Garang ya, zon perindustrian bebas di UMW ya. Kita pergi juga ke kilang atau sektor awam ataupun kampung mana-mana. So yang 14 hari bulan ada di Teluk Panglima Garang, 16 hari bulan kita ada di Kajang ya, Pejabat Pusat Komuniti Sungai Kantan, Jalan Sungai Kantan, Kajang Selangor. Yang itu kita bawa muni vehicle yang Nadia ya. And then again pada 16 hari bulan yang sama
sama juga kita akan ada di Futsal Court Jalan Lancang Taman Seri Bahtera, ya. Yang ni pun kita akan ada di sana. Pada 17 kita akan ada di The Curve Damansara Petaling Jaya, dan pada 22 hari bulan kita ya betul. 22 hari bulan kita ada di Spice and Seasoning Specialist Sendian Berhad, Semenyih, Selangor. Begitulah antara kegiatan-kegiatannya. Okey, terima kasih Datin di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja cerita pagi di Selangor. Kita kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Adakah anda mencari minyak wangi bertaraf antarabangsa tetapi dengan harga yang mampu milik? Tak perlu cari jauh kerana kita ada solusi kepada anda, iaitu IBA Perfume. Hari ini saya bersama dengan pengasasnya, Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syafiqah. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Yeah. Iqbal, sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Macam saya katakan tadi, minyak wangi yang bertaraf antarabangsa tetapi harga yang mampu milik. Bagaimana sebenarnya Iqbal boleh tercetusnya idea untuk memiliki dan juga mendapatkan produk sebegini? Sebenarnya bila kita belajar dan pergi ke banyak negara lah yang selalu saya ceritakan, di situ saya belajar untuk menghasilkan produk orang kita untuk orang kita macam tu kan. Jadi di Malaysia kebanyakan kita diperkenalkan dengan minyak wangi yang tahan lama, yang wangi, begitu saja. Tapi untuk IBA ni saya lebih menekankan wangian itu lebih menekankan untuk orang Muslim dan juga tidak hapak dan tidak pening, dan paling penting boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita. Dan paling bertuah sebenarnya saya hanya berniaga di Selamat Pagi Malaysia kali ikutkan, dan ini baru saja pulang dari Sarawak juga. Sempat buat persembahan lagi pakaian Sarawak juga. Jadi di situlah saya menerbitkan IBA Perfume setelah saya belajar pergi ke kilang-kilang yang sangat besar, kilang-kilang antarabangsa, dan masuk kursus yang secara memang boleh berjumpa depan-depan dengan orang yang bertaraf antarabangsa menghasilkan produk kan. Jadi salah satu inspirasi saya juga ketika saya berada di Dubai. Saya menginap di antara hotel yang termahal di dunia, dan di situ saya melihat ada koleksi-koleksi minyak wangi yang tidak dijual di negara lain. Dan dengan harga RM4,000 sebotol dan jadi untuk IBA sebenarnya saya tidak ada ejen, tak ada stokis, dan hanya hasilkan untuk tuan-puan yang menonton di sini saja. Sebab itu kita bagi hadiah yang sangat special. Jadi tuan-puan kena ambil nombor telefon cepat-cepat. Hanya 40 orang terawal akan menerima hadiah beg tangan dengan pelbagai desain. 40 orang pembeli dan pembayar terawal yang WhatsApp sekarang. Jadi ambil nombor telefon di skrin TV. Dengan harga kalau ikutkan satu botol itu bernilai RM110. Tetapi sekarang RM170 dapat 2 botol yang boleh dipakai selama 4 ke 5 bulan, dan hanya 40 orang terawal akan dapat hadiah beg tangan. Cara untuk dapatkan hanya WhatsApp saja di nombor yang tertera 019-9500, dan yang terawal, pembayaran terawal seperti mana kita dah bagi dalam 20 orang sebelum ini, kita dah tunaikan, dan ini nak cari lagi pembeli yang pertama akan dapat RM1,000, pembeli kedua dapat RM500, pembeli ketiga dapat RM300, dan 50 orang lagi saya akan pilih untuk berikan tunai dalam RM100. Jadi pembeli terawal itu paling penting nak dapatkan. Beg tangan juga dapat, dan ini juga dapat. Jadi WhatsApp sekarang. WhatsApp saja, jangan call. WhatsApp saja, jangan call. Dan saya nak tuan-puan tahu sebenarnya minyak wangi ini bukan suatu perkara yang mudah. Sampai saya mengumpulkan lebih daripada 200 jenama minyak wangi untuk belajar memahami bagaimana bauan yang sesuai dengan orang kita, yang tidak pening, yang tidak hapak, dan sesuai untuk lelaki. Perempuan tu susah sebenarnya nak dapatkan tone yang itu. Jadi ini juga koleksi yang baru dan lebih besar kalau ikutkan. Untuk yang ini saya lebih menekankan bauan yang lebih mewah lah. Bauan yang jenis lebih mewah ini dengan kotak yang lebih besar, lebih eksklusif, botol yang lebih cantik. Jadi 2 botol ni RM170 sahaja, termasuk penghantaran ke Sabah, Sarawak, dan 40 orang terawal saja akan dapat sekali dengan beg ni. Jadi kena
WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume. Kena cepat-cepat sebab baru ni ada sedikitlah berlaku kelewatan dan dah selesai dah alhamdulillah. Perlahan-lahan. Jadi terima kasih banyak kepada yang memberi order. Tak ada jual di mana-mana, hanya di sini saja. Dan jangan risau, kali ini kita akan postkan dengan kadar segera. Yang penting nak dapat hadiah beg tangan itu. Seperti mana yang tertera di kaca TV itu adalah pengepusan untuk 1 jam punya permintaan dan kalau ikutkan 4 ke 5 kali ganda lagi lebih daripada ini yang saya tunjukkan permintaannya. Jadi kena cepat-cepat WhatsApp dan bagi tahu cepat nak order IBA perfume. Okey, Iwan, kita dah nak melaburkan 2023 ini. Jadi sepanjang setahun ini apa yang boleh Iqbal kongsikan, mungkin ada di antara cabaran, suka dukanya? Oh ya, sebenarnya cabaran saya adalah bila permintaan tinggi. Sebab produk saya tidak menghasilkan dengan banyak terus macam tu dan antara koleksi kita mengambil parti daripada Holland di antara kilang yang terbesar di dunia. Bukan sedang. Macam IBA bukan bertekankan kepada produk yang expire. Dia adalah IBA, wangian yang memang untuk IBA. Dan cabaran lain sebenarnya ekonomi sekarang tidak secantik seperti sebelum ini. Jujur saya bagi tahu, saya bertanya kepada rakan-rakan bisnes yang lain, semua mengalami yang sama. Tetapi saya tetap perjuangkan bahawa minyak wangi itu adalah satu keperluan sebab kita jumpa dengan orang ramai kan. Jadi tuan-puan, kalau nak dapatkan, sebab koleksi kali ini saya akan terbitkan yang baru dengan logo yang baru, kotak wangian yang baru juga. Tidak akan lama. Jadi saya akan hentikan dan keluar yang baru lagi. Jadi kepada yang belum dapat yang ini, boleh dapatkan mana yang dah orderkan. Jadi cara nak dapatkan, ambil saja gambar poster di WhatsApp 019 9500 dan ada juga beg tangan yang ini. Kalau boleh tengok. Okey. Jadi hanya 40 orang terawal. Sekarang ini boleh ambil gambar poster yang tertera dan WhatsApp dah bertubi-tubi dah masuk ni. Jadi WhatsApp saja bagi tahu saja nak order IBA perfume, hanya 40 orang saja. Saya selalu kena bagi tahu banyak kali sebab benda ni banyak orang nak dan dia ada pelbagai design. Dan kita akan postkan dengan kadar segeralah. Jadi nak bagi tahu IBA dan nak dapat wang tunai juga, cepat-cepat buat bayaran. Okey, walaupun dalam keadaan ekonomi tidak menentu tapi IBA perfume ada pengguna setianya. Jadi jom kita sama-sama saksikan testimoni daripada pengguna setia IBA perfume. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image. And one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan. Tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun still wangi. I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Itu kata-kata daripada pengguna setia IBA perfume. Macam Iba dah pergi lebih daripada 20, rasanya dah 30 negara. Bulan lepas ke Jepun dan bulan kemudiannya pergi ke Korea. Dan negara mana yang beri inspirasi kepada Iqbal? Akan pergi banyak ke negara lagi. Jadi antara inspirasi yang besar ketika saya pergi ke banyak negara belajar ke kilang-kilang adalah ke Dubai lah sudah semestinya kerana di situ menunjukkan barangan yang mewah dan yang tak ada di tempat lain. Saya pergi juga ke Jepun, ke Shanghai, ke Singapura, ke Brunei, ke negara Arab dan akan lagi pergi ke Jepun lagi sebab Jepun adalah negara yang sangat berteknologi tinggi. Jadi tuan-puan, dengan apa yang saya belajar itu sebenarnya bukan satu perkara yang mudah, menghabiskan sehingga jutaan ringgit sebenarnya untuk melaburkan pembelajaran dan ini sebenarnya yang menunjukkan bahawa IBA ni tak sama dengan lain, semuanya ada sijil. Yang berdaftar apa yang kita buat dari luar negara dan apa yang membuat kita tak ada alkohol yang seperti yang lain dan mesra muslim bagaimana buat daripada tumbuh-tumbuhan, campuran bahan tumbuhan, bukan senang. Jadi tuan-puan, yang penting juga nak dapatkan stok tu bukan senang juga sebab saya sekarang ni bila kerap bersiaran ramai permintaan juga. Itu memang kita kena jaga-jaga. Yang penting nak dapatkan hadiah beg tangan ini hanya 40 orang terawal dan WhatsApp di tangan saya ni memang betul-betul banyak. Jadi untuk beberapa saat saja kita bersiaran ni untuk ambil nombor telefon, WhatsApp saja sekarang, ambil gambar di skrin TV. WhatsApp-nya adalah 019 9500. Okey, untuk kali terakhir mungkin ambil nombor telefon sekarang ini untuk WhatsApp. RM170 2 botol minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita, kedua-duanya boleh pakai dan 4 ke 5 bulan tempoh lamanya
saja ambil gambar di skrin TV sekarang, bagi tahu saja nak order IBA perfume, hanya WhatsApp akan dibalas. Kalau hubungi tak sempat nak jawab. Dan ini memang dah banyak ni tuan-puan yang WhatsApp ni dah masuk. Iqbal, untuk yang terakhirnya, kita nak tanya kenapa Iqbal begitu berbaik hati sangat nak berikan macam-macam hadiah ni, penuh ni dekat set kita ni. Okey, satu sebenarnya sebab ini edisi yang baru dan kemudiannya saya berfikir bila saya bagi hadiah biasa orang mesti nak yang ini. Jadi saya utamakan untuk pembeli, saya cuba untuk fahami apa yang orang nak dan memang penonton RTM ni biasa mereka penonton yang setia, yang selalu berjumpa saya dia akan baik. Jadi saya berilah, ini bukan hadiah yang biasa juga. Jadi yang penting sekarang tuan-puan, bila ada peluang sementara ada stok, WhatsApp saja. Kali terakhir untuk ambil nombor telefon, WhatsApp sekarang bagi tahu nak order IBA perfume di nombor 019-9500. Okey, untuk kali terakhir terima kasih banyak. Okey, untuk kali terakhir saya rasa bengah mengejar masa hari ini. Okey. Untuk kali terakhir tuan-puan ambil nombor telefon poster yang tertera. Ini untuk WhatsApp dan bagi tahu saja nak order IBA perfume. Untuk COD barang sampai boleh bayar juga boleh, tapi lebih sarankan untuk postkan ke Sabah Sarawak juga adalah harga RM170, 2 botol termasuk penghantaran juga. Okey, jadi segera untuk dapatkan IBA perfume ini dan WhatsApp segera untuk memenangi hadiah-hadiah yang ada di set kami ini. Terima kasih banyak-banyak Ahmad Emil Zulkifli kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Tidak jemu-jemu untuk mempromosikan IBA perfume yang sentiasa menjadi perhatian rakyat Malaysia. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, banyak lagi pengisian akan kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami. Alhamdulillah kita bersua kembali. Semestinya membayar zakat adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan untuk menunaikan pembayaran zakat tersebut bagi kita menyegerakan dan juga untuk memastikan agar apa jua yang diusahakan dalam aspek pembayaran zakat itu khusus kepada pembagian kepada asnaf akan dapat dibahagikan dengan seadil-adilnya. Jadi pada hari ini kita akan bercakap berkenaan tentang kutipan zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bersama dengan saya adalah Tuan Zamri Ahmad Suhaimi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kutipan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan.
Alhamdulillah. Ya sudah pasti penghujung tahun ini mereka yang layak membayar zakat dan juga berkemampuan akan berkira-kira untuk membuat pembayaran zakat dan sebagainya. Dalam aspek pembayaran zakat pendapatan ini mungkin boleh dikongsikan bagaimanakah usaha dan juga caranya supaya kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan tentang tugas, kewajipan dan juga kaedah pembayaran zakat pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar, selamat pagi Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Berhubung kepada dengan zakat pendapatan ini, maknanya pendapatan ini kita perlu buat pengiraan setiap tahun. Maknanya setiap hujung tahunnya kita kena buat kiraan. Kadang-kadang ada orang bayar zakat tu dia bayar sama aja. Tahun ni 1,000, tahun depan pun 1,000. Tapi sebenarnya kita kena buat pengiraan. Setiap tahun kita kena buat pengiraan. Mungkin kita punya pendapatan tu dah ada kenaikan. Gaji dah setiap tahun ada kenaikan. Mungkin pada tahun ni mungkin overtime lebih ke, ada komisen buat dropship macam-macam lah sekarang kan. Jadi kita kena buat pengiraan dulu. Kita tak boleh nak terus just kata nak bayar je. Kata nak bayar 1,000, kita rasa cukup. Sedangkan kalau kita kena buat pengiraan yang sebenar mengikut tafsiran yang sebenar, mungkin kita kena bayar lebih pada itu. Okey, tafsirannya itu bagaimana tuan kalau diikutkan yang paling asasnya itu? Apakah 2.5%? Yang paling asas ni maknanya pendapatan kasar kita dalam tempoh setahun, kita beri penolakan kepada perbelanjaan asasi yang kita benarkan. Perbelanjaan asasi itu adalah dari segi pembelanjaan diri, isteri, anak-anak, tanggungan kita dan sebagainya. Hasil penolakan tu baru dikenakan zakat 2.5% saja. Allah kata Allah kata wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak milik orang yang susah, yang meminta-minta, dan orang yang susah yang tidak meminta-minta. 2.5% saja. Allah minta 2.5% saja. 97.5 lagi tu kata orang di 9 tu pokok dek kau lah. Buatlah apa nak buat. Buatlah apa nak buat kan. Jadi 2.5% ni untuk asnaf yang 8 itu. Alhamdulillah. Asnaf fakir miskin yang kita nak santuni, banyak lagi asnaf-asnaf ni. Yang semakin hari yang memerlukan bantuan apa semua tu. Daripada 2.5% yang tuan-tuan bayar, itulah yang kami akan agihkan. Jadi definisi pendapatan ini termasuk gaji, pendapatan perniagaan, pendapatan berbentuk mungkin hadiah dan sebagainya, termasuk hadiah pun dikirakan pendapatan dividen, dividen mal mustafad namanya. Hasil pendapatan yang kita dapat apa jalan sekalipun dengan cara yang halal lah. Yang haram tu tetap tidak boleh diisytiharkan pada zakat. Yang pendapatan, gaji pokok, allowance, bonus, komisen, side income ke, ataupun yang contoh yang dah pencen ataupun yang dah bersara. Yang dah bersara, dia dapat imbuhan persaraan bulan-bulan tu, lepas tu dia kerja lain pula. Jadi kena campur dua-dua tu. Ataupun dia tak kerja. Dia tak kerja, hanya tumpu kepada pencen sahaja. Yang tu pun kadang-kadang orang salah faham. Dia kata saya dah tak kerja Ustaz. Saya dah tak kerja. Macam mana nak kena zakat? Saya pencen je. Berapa tuan nama pencen? Pencen saya tak banyak lah, dia 8,000. Jadi 8,000 tu sama macam gaji kita yang kerja ni. Jadi wajib dia kena kira dulu. Kira dulu sama ada kena ataupun tak kena. Dan setiap tahun pun kena kira juga. Takut kita estimate kita bayar tu takut tak cukup. Kalau dah berlebih tak apa. Takut tak cukup. Kalau tak cukup ni maknanya seolah-olah kita dah makan hak orang lain. Yang tu kita bimbang tu. Ya, itu juga kita nak menceritakan berkenaan kalau tertinggal, terculaslah sedikit. Bagaimana boleh digantikan semula ataupun boleh diqadakkan untuk pembayaran zakat yang tertinggal itu. Dia qada ni maknanya macam kena ganti baliklah. Kalau kita pinjam buat loan ke apa ke, kena ganti juga. Itu kita dah dapat pinjaman daripada mana-mana bank, so kewajipan kita kena ganti balik. Begitu juga dengan Allah SWT ni. Kita ni dah banyak dah kita menggunakan
nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Sekiranya terlupa nak bayar zakat, mungkinlah dulu-dulu 5 tahun 10 tahun yang lepas dalam keadaan jahiliah masa tu, zaman jahiliah. Jadi bila dah tersedar ini, contohnya mungkin dah dapat penerangan dan sebagainya, dah mendapat hidayah, Allah SWT kan. Jadi kita nak bayar balik macam mana? So wajib qada balik semula. Wajib qada balik semula. Bagaimana yang ditekankan, dijelaskan oleh Imam Hanbali dan Imam Syafi'i, mengatakan ketika penunaian zakat itu dapat dilakukan dengan segera, maka orang yang mengakhirkan penunaiannya itu dianggap ceroboh. Maknanya kepada kewajipan berzakat itulah, sehingga dia mesti bertanggungjawab terhadap pencerobohan yang dilakukan. Maknanya kena qada balik semula. Wajib qada balik semula. Macam mana nak kira, Ustaz? Carilah balik EA form, EC form ke apa-apa yang dulu-dulu tu, cari balik semula, kita kirakan balik. Kalau rasa masa tu nak kena bayar tu banyak, boleh ansur-ansur. Boleh ansur-ansur, bayar sikit-sikit sampai habis. Yang salahnya tak bayar langsung. Itu yang kita takut tu. Boleh kita bertanyakan untuk bagaimana untuk membayar zakat khususnya di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan bagaimanakah kaedahnya tu? Kaedahnya terlalu banyaklah. Terlalu banyak. Yang terkini ini semudah di hujung jari je. Semudah di hujung jari dengan melayari kita punya portal bayaran zakat kita, www.zakatns2u.biz. Boleh tengok di Raja TV tu, boleh tengok, ataupun melayari kita punya laman web, www.zakatns.com.my. Jadi boleh bayar melalui zakatns2u.biz tu. Sebelum buat pembayaran tu, ada button nak kira dulu pun boleh. Kira dulu berapa yang kita kena zakat, dan nak tengok kita punya nisab dan sebagainya, kita boleh tengok kat situ. Jadi sekarang kita kalau rasa was-was, boleh datang ke pejabat kami. Di kaunter-kaunter perkhidmatan MAINS, khususnya di Negeri Sembilan ni. Disember ni kita buka setiap hari. Termasuk Sabtu Ahad? Termasuk Sabtu Ahad dan cuti umum. Nanti Christmas nanti buka juga. Hingga 31 Disember. Ya, hingga 31 Disember. Itu yang waktu office hour lah. Yang melalui online ni 24 jam. Kan 24 jam. Siang ke, malam ke, pagi ke, subuh ke, nak buat bayaran, boleh je melalui kita punya portal tadi, www.zakatns2u.biz. Klik je kat situ. Kat mana-mana kita berada, mungkin tak sempat nak pergi bercuti dan sebagainya, klik je kat situ. Boleh buat kiraan, boleh buat semakan dan boleh buat bayaran kat situ. Semudah itu je. Ya, Tuan, kita disyariatkan untuk ingin membantu orang itu, kalau sebolehnya membantu ahli keluarga yang terdekat. Kalau ingin agihkan zakat itu kepada ahli keluarga yang terdekat, yang susah ini, apakah dibolehkan dan bagaimana caranya? Untuk sebaiknya kita menyerahkanlah zakat ini, urusan kutipan dan agihannya kepada pihak yang berautoriti lah. Antaranya Majlis Agama Islam negeri-negeri ataupun pusat-pusat kutipan dan pusat-pusat agihan zakat di setiap negeri. Maknanya bila kita menyerahkan kepada agensi-agensi ataupun institusi yang berwajib ini, maknanya sudah tentulah zakat itu sampai kepada asnaf yang selayaknya. Sekiranya kita mempunyai saudara mara kita yang kita rasa layak dibantu, kita utarakan, kita bawa senang nama saudara mara kita itu ke pejabat-pejabat zakat ataupun majlis-majlis agama Islam, supaya bantuan itu mungkin kalau kita bantu, mungkin kita boleh bagi 100 je. Kalau melalui majlis agama ataupun pusat-pusat zakat ni, mungkin lebih pada itu dia boleh dapat. Contohnya misalnya kata kalau dia tergolong dalam fakir ataupun miskin, kita bagi bantuan fakir miskin. Kalau anak dia pula nak belajar, kita boleh bagi bantuan pelajaran pula. Katakan ada lagi anak atau keluarga dia yang sakit lagi, yang memerlukan rawatan dan sebagainya, kita bantu lagi.
Baik. So kalau kita sendiri kita nak bagi pada dia, mungkin tak sepenuhnya kita boleh cover. Kita tak konsisten tu. Tak konsisten lah sebenarnya. Kalau misalnya kata kalau sakit, kalau bila dia dah layak untuk dapat bantuan daripada majlis agama atau tu, mungkin selama-lamanya, contoh misalnya kalau kata sakit buah pinggang, kan nak buat dialisis apa semua tu. Mungkin seumur hidup dia kita akan tanggung. Daripada zakat yang tuan-tuan bayar tu. Alhamdulillah. Tuan, sedikit perkongsian kalau untuk membuat pembayaran zakat bagi ahli keluarga ataupun sahabat anda yang uzur yang tidak dapat membayar zakat dan sebagainya, apakah dibolehkan? Okey. Dibolehkan, maknanya kita wakilkan kepada pembayar zakat itu yang tak dapat nak ke kaunter kita, kita boleh wakilkan, beritahu dia, okey, kita nak bayarkan zakat untuk dia. Kalau kadang-kadang ada juga pembayar zakat kita ni dia nak touching dia tu, nak bayar zakat tu, dia nak ke kaunter juga. Kadang-kadang bawa lah wheelchair tu tolak masuk ke office kita. Dia sendiri nak rasa dia perasaan nak bayar zakat itu. Tapi kalau tak dapat nak datang juga, boleh wakil, tak ada masalah. Baik. Jadi sampai duit tu, insya-Allah. InsyaAllah. Boleh pergi ke laman sesawang Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Boleh. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pembayaran zakat dan sebagainya. Terima kasih Tuan Zamri Ahmad Suhaimi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kutipan bagi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan kerana bersama dengan kami. Terima kasih Tuan kerana bersama kami. InsyaAllah tunaikan zakat sebagai suatu kewajipan kita bersama. Baik, kita nak ke cerita Pagi Perak untuk perkongsian bersama dengan sahabat penyampai di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Negeri Perak terutamanya di Bandaraya Ipoh kini semakin menjadi tumpuan bagi penggemar minuman kopi untuk berkunjung di bandaraya ini bagi menikmati kesegaran minuman kopi. Ini dinyatakan sendiri oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad yang melihat Perak berpotensi besar untuk diangkat menjadi hub pengeluaran kopi, memandangkan budaya meminum kopi cukup terkenal di negeri ini. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini bersama dengan saya ialah salah seorang pengusaha minuman kopi di Bandaraya Ipoh, iaitu Muhammad Syafiq Saad. Okey, kalau boleh kongsikan industri minuman kopi di negeri Perak ini. Okey, seperti sedia maklum, kopi ini memang sinonim dengan semua negeri, khususnya di Perak ini sendiri. Budaya minum kopi di Perak ini semakin menular disebabkan golongan-golongan muda pun sekarang dah berminat minum kopi. Dari dulu kita nampak kopi ni hanya kopi hitam dan kopi susu. Tapi sekarang ni macam-macam jenis kopi, ada kopi karamel apa semua dan macchiatonya dan kopi mocha-nya. Sambutan amat menggalakkan lah sekarang disebabkan semua golongan pun dah turut suka minum kopi di negeri Perak ni lah. Okey bang, bagaimana boleh mencuburi diri dalam bidang industri minuman kopi di Perak ni? Okey, untuk industri minuman kopi ni, untuk personally bagi saya bermula dari waktu PKP kemarin. Waktu PKP tu kita banyak habiskan masa dengan media sosial. Di situ kami mempunyai grup-grup kopi yang ada di Facebook. Dan dari situlah kita dapat share menu-menu kopi yang sedia ada di serata negara. Daripada hobi tu saya mula berfikir untuk menjadi peniaga kopi disebabkan minat yang mendalam, dan itulah sebab-sebab yang saya jadi player kopi di kat negeri Perak ni lah. Okey, apa nasihat kepada usahawan muda di luar sana yang minat untuk melibatkan diri dalam industri minuman kopi ni? Okey, nasihat saya untuk golongan muda yang minat untuk mencuburi bidang kopi ni, bermula saja dengan kecil-kecilan, dengan sedikit minat dan hobi. InsyaAllah dia akan berkembang. So kerajaan negeri juga banyak memberikan inisiatif-inisiatif untuk usahawan muda mengembangkan perniagaan diorang. Seperti saya mendapat bantuan pinjaman daripada kerajaan negeri SCDC. Dari situlah saya kembangkan perniagaan saya daripada kios tepi jalan di kaki 5 sehingga sekarang kami ada 7 cawangan. Baik bang, terima kasih. Baik, saya kira setakat itu perkongsian yang dapat saya bawakan untuk segmen Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri.
Okey, Ismail, dikatakan 90% golongan dewasa mempunyai masalah gusi pelbagai peringkat. Okey, sebabkan itu kita perlu imbas kembali macam mana cara kita menggosok gigi dan juga memastikan higien ataupun kebersihan gigi. Jadi untuk kita bercakap berkenaan tentang jangan takut doktor gigi, pastikan anda melakukan temu janji dengan doktor gigi sekurang-kurangnya adalah dalam setahun itu 2 kali ataupun 3 kali ya. Ini kepada orang macam saya lah ni, takut berjumpa dengan doktor gigi. Jadi takut sakit pun, takut kena cabut. Takut jarum. Jadi kita nak terus bersama dengan tetamu kita di studio, Profesor Madya Dr. Nur Azrida Muhammad Nur daripada Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Okey, benarkah doktor yang dikatakan 90% orang dewasa itu mempunyai masalah gusi? Apa masalah? Masalah daripada kita punya kajian national survey lah untuk masalah pergigian tu, masalah gusi tu antara yang utama untuk orang dewasa. So contohnya ada gusi berdarah atau karang gigi. So yang tu perlukan rawatan lah. So kadang-kadang orang ingat gusi berdarah tu biasa kan, tapi sebenarnya ada tu adalah satu simptom lah untuk kita dapatkan rawatan. So kalau takut tu tak payah takut. Doktor, kalau ikutkan kajian ada juga dapatan daripada doktor sendiri, kenapa orang takut berjumpa dengan doktor gigi sebenarnya? So takut tu dia banyak faktor sebenarnya. Takut related. Mungkin satu. Ya juga. Takut tengok bil. Itu pun satu hal juga. Itu betul lah tu. Antara faktor dia mungkin satu bad past experience. Kadang-kadang pengalaman lampau tu dia jadi takut pernah ada trauma punya experience dan sebagainya. Kedua mungkin dia rasa mungkin kurang maklumat. Dia tak apa-apa pasti apa rawatan atau prosedur yang dia kena buat. Jadi dia macam takut. Betul bila tak tahu prosedur risau pasal kos, dia macam berhubung kait. Dan juga tadi itulah faktor persekitaran klinik pergigian tadi yang macam Syafiqah cakap, kadang-kadang ada jarum, kita dengar bunyi kan. Kita punya instrumen tu ada banyak bunyi sikit. Kadang ada bau klinik. So benda-benda itu akan trigger lah pesakit. Satu lagi kadang-kadang mereka macam rasa tak selesa because dentist punya working space kecil je. Kita punya working space kan, so kita memang close contact dengan pesakit. So ada juga pesakit dia rasa kurang selesa sebab dia rasa kita invade dia punya personal space. So benda-benda tu berhubung kait lah, merasakan seseorang tu rasa takut nak jumpa doktor gigi atau ke klinik pergigian. Okey, kebiasaannya kita akan melakukan pemeriksaan doktor. Kalau dinasihatkan mungkin melakukan tampalan gigi ataupun kalau paling dalam severe situation mungkin perlu dicabut ataupun perlu melakukan scaling dan sebagainya. Jadi apakah antara perkara-perkara yang dikatakan prosedur normal untuk setiap kali appointment doktor dan juga rawatan-rawatan susulan? Okey. So dia macam ni, selalu kita cadangkan setahun sekali lah. So sekarang ni macam kadang-kadang kita ada dengar 2 kali setahun. So benda tu sebenarnya kita ikut risiko pesakit. Ada pesakit dia dah okey dah. Datang selalu kan, kita selalu buat check up. So dia pun tak ada masalah yang severe kan. So mungkin setahun sekali tu dah memadai. Tapi ada pesakit kena kerap kali datang kerana mungkin perlu rawatan susulan. So selalunya bila kita datang untuk pemeriksaan, kita check dulu. Okey. Sama ada sebab kadang orang takut kena cabut gigi kan. Kita selalu momok-momokkan benda macam tu lah. Jumpa doktor gigi kena cabut gigi, ada injection. So sebenarnya tak semestinya lah. Kalau kes tu simple je untuk sekadar untuk cuci gigi sebagai contoh, so kita hanya buat scaling sajalah. Dan kalau perlu tampal, tengok juga ada setengah tampalan tu kecil je cavity dia. Sebab dia selalu datang kan. So kalau dia kerap datang atau setahun sekali tu dia memang buat pemeriksaan, so early detection. So kita dapat detect early. So cavity tu mungkin kecil, tapi ada setengah tu kalau dia datang dan keadaan dia dah sakit. So yang tu macam susah sikit lah. So rawatan mungkin akan lebih complicated sedikit lah dan rumit, dan mungkin juga akan kalau prosedur yang banyak tu mungkin akan menyebabkan kos yang banyak juga. Sebab tu kita cadangkan datang secara berkala setahun sekali. Okey, bila kita kembali kepada jangan takut berjumpa dengan doktor gigi ini, mungkin dia berbeza sikit antara orang dewasa dan juga kanak-kanak. Mungkin untuk orang dewasa ni dia lebih takut jarum ke. Tapi untuk kanak-kanak ni semua pun takut, asal jumpa doktor je takut. Jadi macam mana untuk doktor sendiri mendepani sakit-sakit macam ni? So sebenarnya kita doktor pergigian ni dilatih lah, sebab kita dah tahu kebanyakan orang datang tu dia ada persepsi rasa takut kan. So biasanya dia ada banyak teknik ya. Kalau untuk kanak-kanaknya kita ada boleh buat macam distraction teknik. So biasakanlah dia datang tu kita bagi dengan muzik ke, tengok video, ataupun kadang-kadang sebelum dia masuk ke surgery tu kan biasa kita datang klinik. So ada bilik kan. So kat luar tu kadang-kadang sekarang ni banyak method lah. Kita bagi dia aplikasi ke, kalau yang suka main main phone ke iPad ke, boleh download aplikasi dulu. Dia main game tentang dental games.
So nanti dia dah okey sikit lah. Dia dah ada build up rapport sikit kan dengan dentist tu, dan baru boleh masuk. Ataupun kita boleh pasang macam virtual reality. Boleh tengok tak? So boleh pakai glasses tu. Sekarang tu lebih teknologi yang terkini lah. So boleh juga pakai. Tapi ikutlah kesesuaian. Ataupun kita pakai teknik macam tell, show, do. Selalunya pesakit ni dia suka kalau kita inform dia. Kita beritahu dia, oh doktor nak buat ni kan. Kita beritahu dia, tunjuk dia instrumen yang akan masuk tu apa kan. So kita bagi tahu dulu dan baru kita buat. Dan kadang kita akan bagi tahu pesakit lah guna signaling teknik. Kalau macam sakit angkat tangan, tak selesa angkat tangan, so that kita boleh stop, kita boleh buat beringkat. Sebab kadang-kadang dia takut kan. Kita pun akan faham lah situasi tu. So kita akan bagi peluang untuk pesakit pun. Yang untuk dewasa sama. Pesakit dewasa boleh je. Kalau biasanya kita akan selalunya macam ni. So kita akan cadangkan kalau pesakit takut sangat, kita boleh express, kita boleh cakap kat dentist tu jugalah sebelum kita start prosedur, especially kalau dah ada pengalaman yang tidak menyenangkan kan. So kita inform dulu. Jadi bila kita dah pernah bagi tahu tu, jadi dentist pun ada strategi dia. Kita boleh bincang lah macam mana kita nak make the experience tu pleasant lah for the patient. Okey, tapi dengan teknologi moden pada ketika ini, saya kira impak ataupun kesannya itu sudah lebih mudah, lebih senang. Jadi tidak ada masalah, sedar-sedar aja dah. Dah habis, dah settle. Cuma itulah bila kita bercakap berkenaan tentang kesihatan gigi ini dan juga kebersihan itu, kita juga melihat apabila doktor akan memberi nasihat berkenaan ubat gigi yang boleh digunakan, berus gigi yang boleh digunakan, cara penjagaan dan menggosok gigi. Jadi apa yang paling asas ataupun yang paling mustahak perlu kita tahu berkenaan perkara itu? Okey. So kalau yang basic information yang kita selalu beritahu pesakit adalah gosok gigi tu mesti 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Yang sebelum tidur ni selalu kita miss lah. So kalau boleh bila kita kata 2 kali tu mesti sebelum tidur. Sebab yang last tu, sebab kadang-kadang ada kanak-kanak ni dia dah mandi tu, dia dah gosok gigi tu, dia kata ada 2 kali dah. Lepas tu dia makan lagi kan. So kalau boleh kita nak yang sebelum tidur tu very crucial lah. And then gosok ubat gigi mesti beli yang berfluorida. So brand tak kisah, baca dekat belakang tu kan. As long as ada fluorida, kita sesuailah untuk pesakit. Dan amount ubat gigi tu tak perlu tak banyak, tak sikit je. Macam saiz kacang pi tu kan, saiz kacang sikit je pun dah memadai. Dan kalau boleh jangan berkumur-kumur banyak sangat, sebab kita nak fluorida tu ada dalam mulut kita dalam masa yang lama. So lepas gosok gigi mungkin kumur sekali saja, ataupun kumur dulu baru you gosok gigi kan. Kadang kita tak selesa kan makan macam-macam, so mungkin kumur dulu, baru start brush, dan baru you ludah kumur sekali sajalah, jangan terlalu rigorous kita katakan kumur. Doktor, apa di antara tabiat yang selalu kita lakukan yang boleh merosakkan gigi? Yang tu saya rasa ramai kot dah tahu kan, pengambilan gula yang tinggi ataupun kawal kafein ataupun plak lah. Gula tu yang penting kan, sebab gula tu dia bagi makanan kat bakteria dalam mulut kita. So bakteria tu macam seolah-olahnya berinteraksi dengan gula tu dan keluarkan asid lah untuk membuat gigi dalam mulut kita rosak. Dan satu lagi mungkin dari segi penjagaan tadi tu, mungkin dah gosok gigi tapi mungkin tidak efektif. So teknik tu mungkin kena tambah baiklah supaya semua kawasan yang kat mulut kita ni dibersihkan lah. Okey, tapi bercakap tentang teknik doktor, ada juga doktor perubatan ataupun pegawai-pegawai perubatan pergigian menasihatkan supaya jangan terlalu harsh, kasar apabila menggosok gigi. Kadang-kadang kita macam nak kalau tak ni tak bersih rasa. Tak bersih kan. Tapi sebenarnya bukan itu cara yang sebetulnya. Jadi sebab kadang bila kita pilih pun, kalau boleh kita selalu nasihatkan pakai yang soft lah. Yang kita baca label tu kan, beli yang soft, yang lembut. So kita pun nak protect gusi kita. Sebab kadang terlalu kuat kan gusi pun boleh luka juga. So yang penting efektif tu, bukan kekuatan cara kita gosok tu. Macam nak sental sini tu ada. Banyak sangat dia punya pelak tu kan, nak buang kari-kari kita makan tu. Okey, kalau yang dewasa ataupun kanak-kanak ni kena buat check up tu regular. Tapi ini ada pula persoalan daripada mereka yang memakai gigi palsu. Sebab bila mereka rasakan bila dah pakai gigi palsu tidak perlu lagi membuat pemeriksaan kepada doktor gigi. Adakah ini benar, doktor? Okey, gigi palsu tu dia pun satu dia kena bersihkan juga. Gigi palsu tu dia macam gigi, macam kita ada gigi natural. So dia pun kena jaga juga gigi palsu tu. So kena cuci juga gigi palsu tu, kena berus juga gigi palsu tu. Tapi jangan tak ubat gigi lah, berus dengan air saja kan. Dan kena tak boleh pakai malam
kena rendam supaya kita punya gusi tu rehat. Sebab kadang-kadang pesakit ni dia still pakai malam lah. So kadang-kadang boleh dia macam kita pakai kasut lah, dia tak boleh 24 hours kan. Ada masa kita kena bagi rahanan gusi kita rehat. So siapa yang pakai gigi palsu, make sure tak pakai waktu malam lah, atau kena rendam kan, jangan letak kat tepi tu jatuh nanti kan pecah, kena bawa baru. So kena rendam lah, dan kena datang jugalah kalau macam untuk tengok, sebab kadang-kadang ada pesakit tu bila dia tak cuci gigi palsu dia, boleh juga plak semua tu, bakteria tu boleh berkumpul menyebabkan bengkak dalam rahang dan gusi, boleh juga. Itu antara nasihat ataupun take home message yang boleh dibawa. Jangan takut doktor gigi, pastikan sekurang-kurangnya lah sekali setahun atau 2 kali setahun untuk berjumpa doktor gigi anda supaya aspek kesihatan gigi akan dapat dipelihara. Ya, kalau orang kata daripada mata turun ke hati, tapi gigi juga memainkan peranan yang sangat penting, kerana gigi ni merupakan image kepada anda. Nanti kita kata senyuman itu sedekah, tapi rasa malu nak senyum sebab gigi anda kurang cantik. Pastikan mulut tidak berbau. Ya, itu lagi penting. Okey, terima kasih Prof. Madia, doktor, kerana bersama dengan kami, dan pastikan kesihatan gigi anda terjaga. Kita nak ke Med Malaysia, seterusnya kita terus saja ke cerita pagi Sarawak selepas Med Malaysia. Tapi sebelum itu kita nak ke Med Malaysia terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini masih lagi menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana sekitar 10 sehingga 20 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora serta amaran hujan lebat berterusan bagi kesemua kawasan di Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari bukit petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Terengganu, negeri Pahang, Timur Johor serta di 1-2 tempat di kawasan serang pantai di negeri Perak, Selangor serta negeri Sembilan serta di 1-2 tempat di bahagian pedalaman di negeri Sembilan. Namun keadaan cuaca di negeri-negeri pantai barat Semenanjung ini dijangka boleh berangsur reda sekitar lewat pagi nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti, dan keadaan cuaca ini juga berpotensi untuk memasuki di kawasan pedalaman melibatkan negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan serta negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari bukit petir kini hanya boleh dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian sandakan di negeri Sabah, dan keadaan ini juga dijangka boleh berangsur reda sekitar lewat pagi nanti. Baiklah, bagi ramalan cuaca petang nanti pula di Semenanjung Malaysia, hujan lebat dan bukit petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian pantai barat Semenanjung, iaitu di negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pedalaman di negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga keseluruhan di negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari bukit petir dijangkakan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat serta pedalaman dan utara di negeri Sarawak, dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
pagi. Terima kasih kepada rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita bersiaran daripada Miri di pusat Kitar Semula I1 di Pujut Kona Miri. Untuk itu kita bersama dengan pengerusinya pengerusi Persatuan Peniaga Second Hand dan Kitar Semula Miri, itu Encik Brian Chia, bagi berkongsi dengan kita lebih lanjut lagi mengenai amalan Kitar Semula ataupun konsep Kitar Semula yang diamalkan oleh beliau di Miri ini. Untuk itu kita terus bersama dengan Encik Brian Chia. Tuan, boleh kongsikan kepentingan mengamalkan Kitar Semula ini dalam kalangan masyarakat, khususnya di Bandaraya Miri sekarang ini? Okey, di Miri ya, kita lagi ada salah satu masalah yang besar itu adalah pencemaran, terutama pencemaran di itu pantai kita. Kita pernah buat banyak itu beach cleaning campaign dan juga itu sekolah kriminal, tapi kita fikir itu tidak cukup lah. Kita mau buat sesuatu yang boleh meningkatkan itu kesedaran masyarakat di Miri. Sebab cuma dari itu pembersihan dari pantai itu tidak cukup. Itu lebih penting tu kita mesti meningkat itu kesedaran dari semua orang orang Miri lah. Kita ada buat banyak projek. Salah satu itu ialah beach cleaning. Selain beach cleaning, kita ada ke sekolah-sekolah, kita beri kasih itu recycle seminar dan recycle campaign. Selain itu, kita fikirkan itu kesannya tidak cukup kuat. Dan salah satu projek yang kita lagi jalankan sekarang ialah EcoBrick project yang di belakang ini ya. EcoBrick project ya. Okey, EcoBrick project ini sudah jalan selama hampir 2,5 tahun sudah. Okey, sampai sekarang kita ada kerjasama dengan lebih kurang 30 sekolah, okey, termasuk University of Kertin. Okey, dan juga 10 NGO dan 10 itu government agency, termasuk Majlis Bandar Miri lah. Kita lebih kurang ada seminar sampai 50,000 orang dan lebih kurang hampir 20,000 itu volunteer sukarela sudah menyertai projek ini. Okey, dan kita harap melalui ini kita boleh membawa kesan yang lebih panjang. Okey, kita bukan saja mau kumpul EcoBrick ini, tapi kita mau membina satu single use plastic waste park di Malaysia. Sepatutnya semua orang tahu itu recycle atau Kitar Semula itu penting, tapi banyak orang tidak mengamalkan. Okey, kita cakap recycle tu tidak perlu professional qualification, cuma perlu action kamu saja. Jadi daripada buang ke sana, kenapa kita tidak mengurangkan sampah-sampah ini dari mengamalkan itu sikapnya itu Kitar Semula. Okey, terima kasih Tuan sebab sudi berkongsi dengan kami mengenai amalan Kitar Semula ini dan menyarankan masyarakat untuk sama-sama mengadaptasikan ataupun mengamalkan sikap mengitar semula ini untuk demi menjaga perubahan iklim. Lagi-lagi kita negeri Sarawak yang merupakan negeri yang meluluskan undang-undang perubahan iklim ni. Okay, terima kasih Tuan sebab sudi bersama kami. Untuk itu kita kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih sahabat saya di Cerita Pagi Sarawak membawakan berkenaan tentang kelestarian alam sekitar dan juga bagaimana aspek Kitar Semula akan dapat diperkasa dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa. Ya, Ismail, seperti mana yang kita katakan di awal pagi tadi, hari ini fokus yang menjadi tumpuan di Selamat Pagi Malaysia pastinya Majlis Peluncuran logo SPM sepada 40 tahun SPM, 4 dekad dah kita ya. Alhamdulillah. Banyak evolusi dan juga transformasi yang telah dilakukan oleh rancangan pagi ini. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, kita amat mengalu-alukan dan juga mempersilakan yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman dan juga yang berusaha Tuan Mat Sari Saripan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, seronoknya. Kami lagi seronok di sini, 4 dekad akhirnya. Ya, 40 SPM tahun. 40 tahun. Ya. Pejam celik bukan satu masa yang pendek, sebenarnya cukup panjang. Bagaimana Datuk melihat SPM ini ya dengan tagline Nadi Seri Pagi merupakan nadi juga kepada RTM. Ya, kalau SPM itu orang dia 40 tahun. Jadi 40 tahun tu dia ada cukup manis dia, cukup pengalaman dia, cukup kematangan dia untuk mengolah langkah yang seterusnya, membuat satu lonjakan yang lebih hebat. Jadi 40 tahun tu maksudnya kalau dalam kerjaya pekerjaan kita di tengah-tengah tu tunggu untuk zoom ke atas kerana kita dah ada bekalan untuk menjadi hebat itu. Ya. Bila Datuk berkata berkenaan tentang 40 tahun itu banyak yang dilalui oleh SPM. Saya teringat dahulu ya, kita pernah melalui satu peristiwa getir negara
apabila pesawat MH17 dan MH370 yang hilang, maka SPM menjadi antara rujukan masyarakat untuk mendapatkan berita seawal pagi. Jadi Tuan Sari mungkin ini menganggap SPM sebagai nadi itu, nadi bukan saja kepada masyarakat Malaysia tetapi nadi kepada institusi penyiaran di RTM sendiri. Saya bersetuju dengan pendapat yang bagi Datuk Ketua Pengarah bahawa 40 tahun itulah usia kita untuk melakukan satu anjakan baharu. Jadi berdasarkan pengalaman kita ketika MH370, MH17 dan juga semasa pandemik sendiri, masa COVID-19 sendiri, ruang SPM ini dilihat sebagai satu medium untuk rakyat mendapatkan maklumat semasa. Pada waktu itu SPM bersyarat 4 jam, kemudian kepada 3 jam dan balik semula kepada 2 jam. Jadi pada waktu itu orang tidak ke mana-mana, hanya mengharapkan siaran di televisyen lah, khususnya SPM pada waktu itu. Maknanya kita dilihat dan ditonton oleh seluruh masyarakat Malaysia sejak zaman berzaman, daripada dulu sampai hari ini. Dan itulah peranan kita dan fungsi kita, to educate, to entertain dan to inform kepada publik, khususnya rakyat Malaysia. Menjadi program Bola Bicara yang terlama, tertua di Malaysia ini, untuk kita kekal sehingga ke saat ini. Di mana sebenarnya kekuatan SPM? Kekuatan SPM adalah pada saya, dia sentiasa relevan. Saya selalu tekankan kepada semua rakan-rakan saya di RTM. Kalau kita hendak sentiasa hebat, kita kena relevan. Satu, kita kena relatable. Maksudnya kita tahu apa orang nak dan orang pun tahu apa yang akan disampaikan oleh kita, dan kita kena jadi satu brand atau jenama yang lovable, yang orang cintai. Jadi di situ kalau kita ada tiga aspek ini, maksudnya kita berjaya dalam apa yang kita buat. Jadi Selamat Pagi Malaysia mempunyai, so kalau kita masak macam ikan tiga rasa lah. Ada ikan tiga rasa, ada masin. Manis. Pedas-pedas sikit. Ya ke? Hot Sabah masak macam tu Oh iya. Ada sedikit saja pedas dia. Jadi macam tu. Jadi bila ada rasa tu lengkap, jadi orang akan suka jenama tu. Betul. Betul. Okey, difahamkan untuk usia ulang tahun 40 tahun SPM ini akan banyak aktiviti-aktiviti yang akan kita laksanakan. Tapi itu kita nak cakap tahun depan, cuma mungkin snippetnya ataupun apa antara. Yang boleh saya katakan, benda ini dah kita bawa ke peringkat pengurusan tinggi RTMC. Bagaimana SPM tahun hadapan. Yang pasti tunggu di tempat tontonan perempuan, kita akan ke sana. Saya suka mengambil apa yang Datuk katakan tadi. Kita kena kekal relevan, kita kena ikut apa kemahuan dan juga kehendak penonton di luar sana. Jadi untuk 40 tahun ini, mungkinkah ada penjenamaan semula SPM, bagaimana imej yang terbaru kan Datuk? Kita kena sentiasa untuk kekal relevan, kita kena sentiasa dekat di hati penonton, pendengar kita. Itulah sebabnya macam saudara Syari cakap sebentar tadi, kita akan bawa keluar dari studio. Maksudnya kita berjumpa orang yang menyokong kita. Sebab kalau kita tengok dari segi jumlah tontonan, kita telah melonjak tinggi. Betul. Itu adalah satu yang saya sangat banggakan. Tanya SPM. Ya. Sebab orang pagi nak tengok muka Syafiqah, nak tengok muka mak dia, kan? Jadi itu adalah sesuatu yang bagus dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang menyokong kita. Jadi kita pergi dan ceritalah sikit kan, boleh kan? Melaka. Betul. Cerita Melaka. Untuk permulaannya kita akan lancarkan 40 lokasi pada 40 tahun sepanjang tahun hadapan, dan kita akan first kata orang lokasi pertama ialah negeri Melaka. Di mana sejarah bermula. So itu tentang cerita banyak. Tunggu 1 Januari nantilah di Melaka. Okey, saya teringat apabila dikatakan melawat Melaka bererti melawat seluruh Malaysia. Tahun depan juga tahun melawat Melaka. Betul. Jadi pembukaan yang cukup megah untuk SPM 40 tahun di Melaka, insya-Allah. Okey, Datuk sering kali bercerita berkenaan platform kita ini bukan hanya konvensional, TV dan radio konvensional semata-mata, tapi memerlukan OTT platform, digital platform, social media platform. Bagaimana kita nak merancangkan, kita sebagai penyiar ini juga perlu untuk turut sama-sama you be in that situation and you be in that evolution. Jadi maksudnya di sini kita ditonton oleh rakyat Malaysia di London, ramai rakan-rakan saya menonton di luar negara. Dan saya menonton televisyen, kalau saya di rumah atau di office, ialah kita tengok TV biasa. Saya sentiasa kena bukanlah memantau
tengoklah apa kerja-kerja kawan-kawan kita buat kan. Memantau tu macam alamak saya sedang dipantau. Tertekan kan. Jadi kita tak adalah bagi kawan-kawan kita tertekan. Jadi dalam perjalanan saya dari KLIA contohnya untuk ke Angkasa Puri, saya menonton di RTM Click ya. Sepanjang-panjang perjalanan dan tak ada lagging, tak ada apa. Jadi smooth ya, sangat jelas dan sangat cantik gambar tu. Jadi saya tengok telefon tu jelah. Jadi di situ kita kena tahu ya, kita ditonton di pelbagai platform satu. Kedua, kita kena relevan dengan bukan sahaja penonton di Malaysia tetapi penonton yang berada di luar negara. Jadi maksudnya di sini kita kena sampai kepada satu tahap di mana bukan sahaja isu-isu di Malaysia tetapi kita juga boleh membincangkan isu-isu di antarabangsa tetapi mempunyai relevan yang kita boleh, maksudnya kita boleh rasa denyutan hati orang yang berada di luar negara juga. Jadi di situlah kepakaran kita dan untuk tahun depan kita ada banyak rancangan untuk kita menambah ilmu kita, sama ada pegawai kewangan ke, penyiar ke, host ke, kita akan tambah lagi. Maksudnya kita percaya di RTM, kita percaya kepada lifelong learning. Maksudnya kita belajar sepanjang hayat ya. Jadi itu kita boleh menambah ilmu kita supaya menjadikan program seperti SPM bertambah hebat. Jadi itulah sebabnya saya berada di sini pada hari ini nak memberitahu penonton-penonton kita ialah tunggu 2024, sekarang pun dah segar dan cantik. Dan 2024 akan ada banyak lagi penambahbaikan yang kita buat untuk menjadikan program ini yang satu program yang diminati, kerana apabila kita tengok macam saya kata tadi, jumlah tontonan yang lonjakan yang tinggi. Jadi kita tak boleh berhenti kat situ. Kita kena terus melonjak sehingga tahap tertinggi ya. Kerana kita bersaing dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Itulah yang paling penting dalam hidup kita sebenarnya. Yang unik dan menarik mengenai SPM ialah kita ialah infotainment ya. Bukan saja kita menyentuh mengenai politik, ekonomi, kadang-kadang kita memasak juga Ismail, ada juga berkaitan dengan sukan. Jadi macam-macam ada. Jadi bagaimana sebenarnya tuan melihat bahawa SPM ini merupakan satu platform yang sangat terbaik sebenarnya untuk menyampaikan segala maklumat terutamanya agenda nasional di Malaysia ini? SPM sebenarnya citra Malaysia. Apa yang ada di Malaysia ini terkandung dalam SPM secara keseluruhannya. Jadi macam tadi Datuk Syahmi sebut, kalau orang di luar negara mungkin rindukan Malaysia, tengok SPM, mana terubatlah segala kerinduan mereka, tahu tentang perkembangan. Dan sekarang ni bila Datuk Syahmi masuk ke RTM dan bawa pemaharuan pada SPM juga, elemen-elemen news and current affairs itu diperkuatkan, menyebabkan konten SPM itu lebih matang dan saya nampak ada tarikan tersendirilah. Maknanya menonton SPM selama 2 jam tu ibarat kita mengetahui keseluruhan yang apa ada dalam negara kita pada hari ini dan semalam. Jadi ini yang kita akan pertahankan, dan untuk tahun hadapan lebih kepada kandungan-kandungan yang mencongkil dan mengangkat apa kata orang, kepandaian tempatan, apa yang ada di negeri-negeri untuk kita ketengahkanlah tradisinya, kraft tangannya, supaya sesiapa yang menuntut SPM ini seolah mereka berada dalam satu negara Malaysia ini. Boleh nambah? Lama dah tak bersiaran. Jadi nak melepaskan rindu. Tak, sebenarnya saya pernah ditanya, dia kata apakah differentiator Selamat Pagi Malaysia ya. Saya kata apa yang membezakan kita dengan program-program lain di waktu pagi adalah kita menyampaikan keintelektualan dalam hiburan. So maksudnya cara kita menyampaikan dia menghiburkan, tetapi dalam tu ada banyak keintelektualan, ilmu-ilmu baru yang kita sulamkan sambil kita berhibur. Jadi itu penting. Jadi kita ambil konsep dia macam kita mendidik anak-anak di sekolah rendah contohnya. Jadi kita janganlah bagi, kalau cerita pasal ekonomi, Selamat Pagi Malaysia berjaya untuk menyampaikan mesej-mesej ekonomi ataupun finance dalam bentuk yang menghiburkan. Jadi bila kita terhibur, kita ingat informasi itu. Macam kita belajar kat sekolah lah. Kalau kita gembira, kita akan ingat apa yang kita belajar. Kalau kita stres, kalau jadi kita macam tak sukanya program ni. Jadi kita mau menghiburkan penonton, pada masa yang sama kita letak ilmu-ilmu baru, keintelektualan dan juga apa yang perlu mereka tahu untuk membuatkan kehidupan mereka lebih bermakna dan menambah nilai kehidupan mereka. Kita santai tapi sampai. Betul. Betul. Perkara lagi Datuk, dalam persaingan kita untuk menyampaikan berita ini, sudah pasti everyone akan mendapatkan berita yang paling cepat. Saya begitu bangga dengan
Kanta 744. Mula-mula saya ingat Kanta 744 di waktu malam, di waktu maghrib, orang akan ramai tengok. Rupanya bila bawa ke pagi lagi tinggi. Jadi maksudnya kita berjaya kerana apa yang kita tekankan ialah kerana masa amat terhad untuk semua manusia sekarang ni. Jadi apabila kita menyampaikan berita kita kena padat dan ringkas, tetapi ada sense of completeness dalam dia. Jadi rakan-rakan kita di RTM telah berjaya membuat benda tu, dan ke mana-mana saya pergi orang kata tahniah Kanta 744. Okey. Jadi saya tu berbangga. Jadi tahniah kepada semua rakan-rakan di RTM yang telah menjayakan program itu. Program itu sangat hebat. Di mana-mana kita pergi orang kata ini Kanta. Jadi itu bagus. Dan juga sekarang ni kita masuk 2024, SPM kita dah tengok lonjakan yang tinggi. Jadi kita bagi KPI lah kepada Mak Ailan dan sebagainya. Semua rakan-rakan kita kat dalam bilik itu. Berapa juta? Banyak jutanya untuk dicapai pada tahun depan. Jadi kalau kita tidak ada target, susahlah kita nak bergerak. Jadi target itu akan membuatkan kita terus memperbaiki apa yang kita buat, mutu kita, dan sambil kita meningkatkan mutu persembahan kita tu, kita pun seronok bersiaran kerana itu yang suka kita buat. Kenapa anda berdua berada di sini? Because you love what you do. Saya suka target itu tadi sebab ialah kita tidak boleh mempertikaikan betapa hebat dan luasnya pengalaman Tok Mi dalam bidang ini, dalam industri ini. Boleh banyak Tok Mi, banyak. Jadi bila mula-mula bersama dengan keluarga RTM ini, apa sebenarnya visi untuk SPM? Saya tak ada masalah kerana industri kita sangat kecil. Jadi saya kenal kerana saya dulu adalah wartawan. Jadi saya keluar wartawan, jumpa ini, jumpa kameraman ni, jumpa wartawan ni, jumpa producer ni. Jadi saya dah kenal hampir ramailah, hampir kesemuanya. Jadi saya rasa saya pindah rumah aja dan cuma geng-geng lama. Jadi kita dah faham ke mana kita nak bawa, dan saya rasa RTM 77 tahun dan SPM 40 tahun, pengalaman itu banyak. Dan dari segi rundown kita, dari segi polisi kita, dari segi SOP kita, jadi benda-benda itu semua dah ada dan lengkap. Jadi sekarang kita nak buat satu lonjakan yang lebih hebat saja. Jadi maksudnya platform tu telah sedia. Macam kita pergi beli tilam katil lah. Apa saya terfikir tilam katil? Sebab saya sakit pinggang, katil saya sejak kita jadi tilam tu kena macam lompat papan anjal. Jadi dah ada, tempat tu dah ada. Jadi kita buat lompat yang tinggi saja. Gitu lah perumpamaannya. Tuan Sari, mengekalkan penonton sedia ada dan mendapatkan jumlah tontonan yang baru. Apa ini cabaran untuk kita tahun hadapan? Betul. Terutama penonton baru muda lah. Maksud saya yang lebih kepada TikTok konten semua kan. Jadi saya percaya SPM ini masih ada taring dan juga sengatnya yang kita boleh fine tune, letak di mana. Sebab pada masa ini walaupun yang menonton untuk keseluruhan SPM 2 jam tu ada golongan tertentu, tapi kita akan pecah-pecahkan kepada micro content lah, supaya bahan ini travelling ataupun bertebaran keluar untuk memasuki ke umur-umur sebegitulah. Okey Ismail, kita akan ke agenda kita yang seterusnya. Agenda paling utama untuk hari ini, peluncuran logo SPM ke-40 ini. Tapi sebelum itu, kita nak menyaksikan sedikit bingkisan berkenaan perjalanan Selamat Pagi Malaysia daripada 1984 sehingga 2023 dan masuk ke 2024. Jom kita saksikan. Menelusuri usia 4 dekad, Selamat Pagi Malaysia, rancangan Bual Bicara Pagi Nasional terus menjadi peneman pagi rakyat Malaysia. Disiarkan di TV1 dan Berita RTM yang memulakan siarannya sejak 1984. Ia dahulunya hanya disiarkan pada hujung minggu, terutamanya pada hari Jumaat dan Ahad. Halia dan jenis corak dan benang yang digemari. Rancangan ini memulakan siaran pagi setiap hari pada 1 Mac 1994, yang mana tempoh masa siaran rancangan ditambah dari sejam kepada 4 jam setiap hari. Selain daripada segmen Bual Bicara Isu-isu Terkini, SPM juga membawakan laporan langsung acara utama dari pelbagai lokasi di seluruh negara dan laporan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia serta segmen Beli Belah di Rumah yang menyasarkan penonton domestik. Di awal rancangan, RTM memperkenalkan 2 segmen baharu untuk menampilkan segmen yang lebih menarik dan segar bagi memberi maklumat mengenai dasar kerajaan, pendidikan, pengetahuan am dan hiburan secara langsung dan rakaman. Oh kasih
Selamat Pagi Malaysia bertukar wajah bagi memberi lebih maklumat berbentuk infotainment kepada penonton siaran pagi. Pada tahun 2020 pula, SPM bertukar ke Studio N1 Wisma Berita dan apabila negara dilanda pandemik COVID-19, SPM jadi platform maklumat untuk rakyat Malaysia dan bersiaran selama 4 jam dengan tema Teguh Kita Menang Bersama. Kini, menghampiri 4 dekad usianya, Selamat Pagi Malaysia sentiasa berubah dengan logo dan wajah baharu. Namun tetap merupakan program bual bicara yang berinformasi, segar di hati peminat dan penonton setia RTM semestinya sentiasa menemani anda. Bagi begitulah sedikit kita boleh kongsikan bersama dengan anda perjalanan Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Daripada kita bermula di studio Wisma TV sehinggalah di studio N1 Wisma Berita, maka perjalanan itu amat panjang. Banyak peristiwa-peristiwa negara yang dilalui dan juga Selamat Pagi Malaysia juga turut membesar bersama dengan evolusi radio televisyen Malaysia. Ya, bermula 1984. Kita harapkan program ini akan kekal relevan sampai bila-bila dan terus menjadi platform pilihan anda untuk siaran bual bicara pagi pilihan rakyat Malaysia. Ya, sebenarnya banyak perkongsian yang kita telah memberikan bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Pembahagian ataupun compartmentalize segmen-segmen yang merujuk kepada bagaimana untuk kita melihat kebijakan tempatan ataupun local intellectuality akan dapat diterjemahkan. Khususnya pada tahun 2024 kita akan menjelajah ke beberapa destinasi dan juga akan menyambut 40 tahun usia Selamat Pagi Malaysia. Jadi nantikan kami di lokasi-lokasi anda, insya-Allah. Kita akan bersama dengan komuniti di Peringkat Akar Umum. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan bakal luncurkan logo SPM 40 tahun. Jadi logo inilah yang akan menemani kita, Ismail, untuk ke setiap kawasan yang bakal kita jelajah pada tahun hadapan. Okey, jadi dengan itu kami mengalu-alukan sekali lagi dan juga mempersilakan Puan Sari Saripan dan juga yang berbahagia Datuk Saimi Sulaiman. Kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk mempersilakan yang berbahagia Datuk Saimi Sulaiman untuk meletakkan tangan di butang pelancaran logo 40 tahun Selamat Pagi Malaysia dengan kiraan 3, 2, 1. Ya, itulah dia logo 40 tahun Selamat Pagi Malaysia 1984 sehingga tahun 2024. Boleh kita saksikan bersama dengan anda dan juga perkongsian OTS kita bawakan di sebelah kiri sana. Logo 40 tahun Selamat Pagi Malaysia, antara simboliknya itu kita membawa kepelbagaian warna yang diterjemahkan itu sebagai variasi dan juga kepelbagaian masyarakat yang juga menjadi penonton setia bagi Selamat Pagi Malaysia. Ya. Okey, sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu sedikit perkongsian dan juga clipping yang disediakan. Jadi sama-sama kita saksikan. Jom. Ya, selamat pagi Malaysia. Nadi Sari Pagi itu dia. 40 tahun bermula 1984 hingga 2024 kami akan menyantuni rakyat Malaysia tahun hadapan daripada jelajah ke jelajah di setiap negeri. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan semua pengacara-pengacara Selamat Pagi Malaysia tahun hadapan. Okey, saya tak habis terkejut lagi meletup tu tadi, tapi itu yang kita raikan. Terima kasih yang berbahagia Datuk, terima kasih yang berusaha Tuan Sari kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, itulah dia serba ringkas kita perkenalkan bersama dengan anda logo 40 tahun Selamat Pagi Malaysia. Jadi pada tahun 2024 akan ada beberapa susun atur dan juga perancangan yang akan kita laksanakan bersama dengan anda peminat-peminat setia Selamat Pagi Malaysia, khususnya seluruh rakyat Malaysia, dan kita akan berada di lokasi. Ya, segala pembaharuan ini pastinya untuk kita masih lagi kekal relevan untuk menjadi pilihan pagi anda. Jadi teruskan bersama dengan kami pastinya di saluran berita MyTV 123, TV1 juga. Anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik walau di mana saja anda berada. Okey, Datuk, kita akan menjelajah ke beberapa lokasi nanti. Allah, Datuk. Datuk
juga akan turut serta bersama dengan kami? Sudah tentu. Yang pertama di Melaka, itu kampung saya. Ya, betul. Ya, insya-Allah kita akan bersama dengan Datuk di Melaka nanti dan seterusnya kita akan umumkan kemudian. Insya-Allah 40 tahun itu satu tempoh yang cukup matang bagi kita. Insya-Allah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Mak Sari Saripan Selamat maju jaya terus. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah pun setia bersama dengan kami sepanjang 40 tahun ini untuk tahun depan 2024. Kesetiaan anda amat kami hargai dan apa juga maklum balas yang diberikan kepada kami ambil dan kami cuba untuk perbaiki dari semasa ke semasa. Okey, juga jangan lupa untuk layari laman media sosial kami Selamat Pagi Malaysia, laman media sosial Berita RTM dan juga laman media sosial RTM Malaysia, di TikTok RTM Malaysia juga saban hari. Rakan-rakan kami yang berada di belakang tabir untuk penghasilan video-video TikTok itu juga berada bersama dengan kami pada ketika ini untuk menghasilkan video-video konten yang berkualiti demi memenuhi cita rasa penonton kontemporari pada ketika ini. Dan selepas ini juga insya-Allah difahamkan akan berlangsungnya pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan perkara-perkara penting dan khususnya di peringkat Kerajaan Persekutuan. Apakah yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Jadi sama-sama kita nantikan dan kita akan umumkan di TV1 dalam masa beberapa jam saja. Ya, sebab inilah dia lagu yang sering berkumandang di TV anda setiap pagi. Selamat Pagi Malaysia. Awak akan yang nyanyi itu? Itulah saya lagi sebalik tabirnya. Jadi ini selain daripada logo yang kita luncurkan hari ini, lagu ini juga menjadi satu branding untuk SPM sebenarnya. Lagu ini berkumandang saja kita dah tahu, Selamat Pagi dah bermula. Okey, insya-Allah perubahan logo itu bukan saja berubah logonya tetapi semangatnya dan juga manifestasi apa yang kita bawakan dari semasa ke semasa. Insya-Allah terima kasih kerana bersama kami. Sekali lagi ucapan penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk dan juga yang berusaha Tuan Mak Sari Saripan kerana bersama kami. Kita berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan juga nantikan pengumuman terbaru. Jadi itu saja daripada saya, Syafiqah Ishak. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.